Ya, Tuan. Baik. Boleh. Tak ada masalah, Tuan. Ya, tak ada masalah. Oh, baiklah. Mau apa? Hei, di sana. Di sini nak beli studio dengan di sana sekali. Wah, besar benar hajat di sana ya. Apa di sana rasa di sana mampu untuk menunaikan hajat itu? Kalau ikutkan hati ini, tak ingin dengan di sana. Kalau tak ingin, bapa yang suruh datang ke sini. Di sana kalau tak ingin, mengapa di sana datang di sana? Di sini kalau petik 10 yang datang, tak ingin dengan di sana. Besar impiannya. Cuba petik, tengok. Tak datang pula. Okey, alhamdulillah. Itu besar hajat awak pada pagi ini. Kita sebenarnya memberikan manifestasi semula kepada lakonan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan juga kita memberikan penghargaan kepada seniman negara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Alhamdulillah. Itu tadi sebenarnya adalah sedikit bait-bait daripada filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kita bawakan pada pagi ini. Kita banyak lagi kita nak kongsikan pada pagi ini, Sophie. Betul, insya-Allah ada banyak pengisi yang menarik. Tapi sebelum tu jangan tukar siaran anda sebab kita memang paparkan skrin berwarna hitam dan putih ini untuk menunjukkan dan juga menghargailah jasa Tan Sri Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kan. Sebenarnya kalau kita tengok banyak sebenarnya kita membesar dengan dialog-dialog yang dilontarkan kan. Kita juga membesar dengan lagunya, Sophie. Saya teringat lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Saya tujukan khas juga untuk anda. Tiada kata secantik bahasa. Amboi. Walaupun tidaklah selunak dan tidaklah semerdu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, tetapi kita memberikan penghargaan kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kerana membawa nama Malaysia ke pentas dunia dan juga menjadi orang kata trendsetter dan juga menjadi ikon dalam dunia seni tanah air. Betul. Bila bercakap tentang penyiaran ini kan, antara yang boleh kita mengambil iktibar dan juga pengajaran yang cukup baik iaitu dari segi bagaimana sebenarnya beliau memaparkan sebagai seorang pelawak, pelakon yang cukup hebat dan juga seorang pengarah yang cukup hebat. Mesej-mesej yang disampaikan sehingga kini kita masih boleh lagi menggunakan pakai. Dan saya kira kalau kita cerita tentang cerita hitam putih ini, pastinya ia adalah antara momen yang paling indah dalam hidup kita dan dalam masa yang sama adalah mesej yang disampaikan melalui setiap daripada filem-filem tersebut sangat memberi kesan kepada kita semua, Ismail. Saya punya botai ni macam Cuba awak tak twistkan ni. Tapi kan saya juga nak kongsikan bersama dengan para penonton, sebenarnya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee adalah merupakan satu-satunya seniman ataupun anak seni tanah air yang berjaya mengharumkan nama negara di Festival Filem Asia Pasifik apabila memenangi anugerah bagi pelakon terbaik dan juga bagi pengarahan dan juga filem terbaik. Jadi ini menggambarkan bahawasanya kita memberikan gambaran hasil-hasil karya yang telah pun diilhamkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee itu membawa satu spektrum yang lebih luas, khususnya dari segi lakonan dan juga pengarahan yang diberikan penghargaan pada Festival Filem Asia Pasifik. Jadi beliau telah pun membuka jalan kepada penggiat-penggiat seni tanah air supaya melebarkan sayap di peringkat antarabangsa. Amat jarang untuk kita melihat kembali anak seni yang lahir sebagai seorang pengarah, pelakon, penulis lirik, komposer dan juga mereka yang boleh melakukan kesemuanya pada satu-satu masa. Betul. Malah boleh menyanyi dengan cukup baik ya. Saya kira ini tiada galang gantinya ya. Satu-satunya arwah ataupun Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ini menjadi contoh dan masih menjadi idola kita semua. Okey, saya juga nak kongsikan bersama dengan anda sebenarnya bukan saja hasil karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang disalin semula, dicetak semula ataupun dinyanyikan semula, tetapi ada juga beberapa penggiat-penggiat seni tanah air yang mengilhamkan ataupun mendedikasikan lagu-lagu ciptaan mereka kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi itu akan kita kongsikan seketika nanti, semuanya di Selamat Pagi Malaysia. Hari ini cukup istimewa, temanya hitam putih kerana pada zaman kegemilangan hitam putihlah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee membawa nama beliau di persada tempatan dan juga antarabangsa. Okey, awak nak menyanyi sikit tak, Ismail?
Malam ku bermimpi, hai dengan satu bintang. Ya. Nak sambung ke? Sambunglah lagi, baru nak feeling lah. Tak boleh. Kalau sambung lagi nanti takut ada tersasar nadanya. Faham pagi-pagi kan? Okey, baik, itu dia antara perkongsian kami dan banyak lagi akan kami kongsikan kepada anda sebentar lagi, insyaAllah. Selamat Pagi Malaysia akan kembali selepas ini. Selamat Pagi Malaysia. Hai adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Kita patut jadi negara sihat. Kerana Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Berapa paket gula diorang beli? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak air. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Getaran jiwa melanda hatiku, Amboi. tersusun nada irama dan lagu. Walau hanya sederhana, tetapi tak mengapa. Moga dapat membangkitkan sedalah kamu, wahai insan. Sedalah dari lena kamu, sedalah dari tidur. Untuk kita memulakan siaran kita di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini, tribute dan juga penghargaan, apresiasi kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, seniman negara. Ya, sedarlah anda bukan penyanyi. Kita bukan penyanyi. Kita bukan penyanyi. Tugas kita pada hari ini, kita nak membawa gambaran di Selamat Pagi Malaysia terus ke seleksi pagi, Sophie. Betul, dan kali ini kita akan bersama dengan rakan kita di Johor FM bersama dengan DJ Syamito yang akan berkongsi berkenaan dengan program Pandu Lalu Bubur Lambuk Johor FM. Silakan. Salam Ramadan. Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada rakan setugas K. Ismail dan juga Raja Sofia. Terima kasih sekali lagi. Dan juga kita bersama langsung di konti Johor FM pagi ini menerusi Selamat Pagi Malaysia di TV1 saluran berita RTM 123, My TV saluran 101 dan juga RTM Klik. Perkongsian untuk pagi ini dari Johor FM, kita nak kongsikan berkaitan dengan Bubur Lambuk, iaitu program Pandu Lalu Bubur Lambuk Johor FM yang mana akan diadakan pada 25 dan juga 26 Mac 2024, iaitu pada hari Isnin dan juga hari Selasa ini. Dan orang ramai bolehlah hadir, okey, dijemput, dialu-alukan untuk hadir ke RTM Johor pada pukul 2.30 petang bagi mendapatkan Bubur Lambuk Johor FM. Okey, dan setiap tahun pada bulan Ramadan, Johor FM insya-Allah akan mengadakan itu program Bubur Lambuk Johor FM. Dan untuk tahun ini Johor FM akan menyediakan sebanyak 21 periuk
dan di mana sehari lebih kurang dalam 3,000 bekas akan diedarkan, diagihkan untuk pengunjung yang hadir untuk mendapatkan bubur lambuk Johor FM. Dan di mana program bubur lambuk Johor FM juga telah pun mula dilaksanakan pada tahun 2003 dan untuk tahun ini 21 tahun. Jadi signifikannya 21 period untuk tahun ini kami adakan. Okey, dan juga banyak pihak yang turut bekerjasama untuk menjayakan untuk program bubur lambuk Johor FM ini setiap tahun, dan alhamdulillah di mana mendapat penerimaan dan juga permintaan yang cukup ramai daripada mereka yang berada di sekitar Johor Bahru, kerana amat suka ketika ini mungkin untuk dapatkan bubur lambuk. Okey, dan juga jadi kepada anda yang tengah menonton pastinya ketika ini, jangan lupa untuk datang ke RTM Johor pada 25 dan juga 26 Mac 2024 Isnin dan juga Selasa untuk dapatkan bubur lambuk Johor FM 6,000 bekas, sehari 3,000 bekas kami akan edarkan kepada anda untuk dapatkan merasai, menikmati bubur lambuk Johor FM, di mana resepinya secara turun-temurun selama 21 tahun usianya. Okey, jadi jangan lupa untuk dapatkan bubur lambuk Johor FM, dan jangan lupa untuk sebab sini untuk terus bersama dengan Johor FM Permata Selatan, kerana di mana selain daripada bubur lambuk ada banyak lagi aktiviti Johor FM untuk sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi kami fokuskan pastinya yang tarikh terdekat adalah bubur lambuk Johor FM Permata Selatan, kerana chefnya kami gunakan turun-temurun, resepinya turun-temurun. Jadi perlulah anda wajib untuk hadir untuk dia menikmati, merasai bubur lambuk Johor FM. Okey, kerana resepinya ada banyaklah rahsia resepinya, nanti kami kongsikanlah, tapi mungkin kata chefnya kata nanti-nantilah dulu kita nak kongsikan. Tapi apa pun, kalau nak rasakan bubur lambuk Johor FM, datanglah ke Johor FM 25 dan juga 26 Mac ini di Johor FM Permata Selatan. Jadi inilah perkongsian dari kami, dan kepada anda jangan lupa terus setia dengarkan Johor FM Permata Selatan untuk kita berpantun. Sekejap lagi tali sabut panjang sedepa, sambungkan pantun tersebut. Okey, tali itu ambil tali buat pengikat, tali sabut panjang sedepa, itu buat betul pantunnya. Okey, jadi sekian saja untuk kami di Johor FM, seleksi konti Johor FM pagi ini, Selamat Pagi Malaysia, di TV1 saluran berita RTM 123 dan juga MyTV, saluran 101 juga RTM. Klik kembali kepada Ismail. Terima kasih sahabat penyampai saya di Johor FM. Juga sedikit trivia dan juga perkongsian berkenaan tentang manifestasi kepada hasil karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. KRU, sebuah kumpulan yang cukup popular pada satu ketika dahulu, pernah melakukan apresiasi dan juga melakukan pembaharuan apabila berduet dengan suara yang dirakam semula oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee berjudul Getaran Jiwa. Malah Datuk Sheila Majid pernah melakamkan lagu Legenda sebagai penghargaan kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee atas jasa dan juga sumbangan beliau. Dan tidak kurang juga, Datuk Seri Siti Nurhaliza mencipta sebuah lagu iaitu Mulanya Cinta yang dipentaskan pada sewaktu P. Ramlee The Musical yang diarahkan oleh Datin Sri Tiara Jacquelina pada ketika itu, dan lagu itu dikhaskan untuk pementasan P. Ramlee The Musical. Jadi ini antara banyak-banyak penghargaan yang dilakukan oleh anak seni tempatan dengan penciptaan lagu baharu dan juga menyanyikan semula lagu-lagu yang pernah dikaryakan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Itu sedikit trivia berkenaan tentang Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, seniman negara. Baik, seterusnya kita akan bercakap berkenaan tentang satu lagi acara yang kita berikan tumpuan pada ketika ini, iaitu sambutan Hari Al-Azhar Sedunia 1445 Hijri bersama dengan saya, iaitu yang berbagi Datuk Haji Razali Haji Shahabuddin yang juga merupakan pengarah sambutan Hari Al-Azhar Sedunia bagi tahun 2024. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Sekali lagi kita bersua untuk kita memberikan gambaran dan juga kita mencuit sedikit berkenaan sambutan Hari Al-Azhar Sedunia. Yang berbagi Datuk, kita sedia maklumnya, Universiti Al-Azhar merupakan antara universiti yang cukup unggul dalam melahirkan sarjana Islam dan juga dalam bidang pengajian Islam. Maka alumni ataupun bekas-bekas pelajar pastinya akan membawa platform ini untuk bertemu semula dan juga memberikan penghargaan kepada suatu gedung ilmu yang pernah banyak berbakti kepada dunia Islam. Jadi boleh dikongsikan berkenaan pertubuhan Al-Azhar ataupun alumni Al-Azhar antarabangsa yang dikabarkan akan menganjurkan sambutan Hari Al-Azhar Sedunia ini, Datuk. Terima kasih Cik Ismail. Ya. Sebenarnya penubuhan alumni ini telah pun berlaku, pun kita adakan pada tahun
2012 kita wujudkan alumni ini. Dan alumni ini adalah merupakan alumni yang terdiri daripada bekas-bekas pelajar yang telah mengikuti pengajian di Universiti Al-Azhar. Sejak daripada awal, kalau kita nak tengok dia punya bilangan dia agak terlalu banyak. Kalau kita lihat kepada penubuhan Universiti Al-Azhar pun pada hari ini, Universiti Al-Azhar itu berusia hampir 1048 tahun. Dah lama. Dan dia telah melahirkan berbagai-bagai anak-anak pelajar yang ada di seluruh pelosok dunia pada ketika ini, termasuk di negara kita, Malaysia. Jadi alumni kita ini kita adakan, kita wujud dengan tujuan untuk kita nak melahirkan, nak merapatkan hubungan di antara bekas-bekas pelajar-pelajar yang telah mengikuti pengajian di Universiti Azhar daripada awal. Yang hari ini saya ingat tak kurang daripada puluhan ribu bekas-bekas mantan pelajar yang telah lepasan daripada Universiti Al-Azhar. Alhamdulillah. Yang berbagi Datuk, juga dimaklumkan akan berlangsungnya sambutan Hari Al-Azhar Sedunia yang dikabarkan berlangsung pada Saban tahun. Jadi tujuan ataupun objektif penganjuran bagi sambutan Hari Al-Azhar Sedunia ini apa yang boleh digambarkan, Datuk? Untuk makluman Cik Ismail dan juga penonton, memang menjadi satu program yang telah ditentukan oleh Al-Azhar supaya pada setiap tahun 7 Ramadan dia ada merupakan hari sambutan Hari Al-Azhar Sedunia. Maknanya alumni ini bukan di Malaysia saja, tetapi alumni ini semua. Dan pada saat itu semua alumni di Indonesia, di Brunei, di negara-negara Afrika, semua negara menyambut ataupun mengadakan hari memperingati hari kelahiran Universiti Azhar ini. Jadi kita di sini juga tak ketinggalan. Memang kita aktif. Untuk kali ini adalah kali yang kelima kita mengadakan sambutan Hari Al-Azhar Sedunia. Di mana sambutan pada tahun ini insya-Allah kita akan adakan pada 29 Mac ini. Okey, minggu hadapan ya. Sepatutnya berlaku pada 7 Ramadan. Lepas ini makna berlaku selepas daripada itu ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan. Jadi kita akan adakan alumni perhimpunan ini pada 29 di Akademik Pengajian Islam Universiti Melaya, insya-Allah. Insya-Allah. Apa antara susun atur acara yang akan dilangsungkan pada 29 Mac itu nanti, Datuk? Setiap tahun memang kita menyambut, dan alhamdulillah pada kali ini seperti mana biasa. Kita menjemput semua mereka-mereka yang terpilih, yang terdiri daripada alumni Al-Azhar untuk hadir. Dan dalam majlis tersebut yang akan diadakan pada 29 ini, insya-Allah kita akan mengadakan majlis seperti mana biasalah. Kita menjemput tetamu utama kita pada tahun ini ialah yang berhormat Datuk Seri Dirajat Dr. Zamri Abdul Kadir untuk merasmikan kita punya perhimpunan Hari Alumni Al-Azhar ini, insya-Allah. Dan agak sedikit kelainan pada tahun ini kita buat dengan kita mengadakan majlis penganugerahan kepada beberapa mantan-mantan mereka yang banyak berjasa keluaran daripada Al-Azhar, untuk kita bagi anugerah tokoh kepada mereka selaras dengan sumbangan yang telah mereka beri kepada negara kita, insya-Allah. Akan ada jemputan-jemputan ataupun ilmuwan-ilmuwan dari luar yang turut akan serta atau dijemput sekali, Datuk? Sebenarnya kita buat peringkat dalaman. Tapi walau bagaimanapun kita jemput rakan kita daripada Brunei. Insya-Allah akan hadir bersama bagi melihat bagaimana sambutan yang kita lakukan pada tahun ini, insya-Allah.
Yang berbagi Datuk, kita melihat ya lepasan mantan ataupun alumni bagi mereka yang pernah melangsungkan pengajian mereka di Al-Azhar ini banyak berkhidmat di peringkat tempatan ataupun di antarabangsa. Jadi pada pandangan yang berbagi Datuk, bagaimana alumni Al-Azhar mampu memberi sumbangan bukan sahaja kepada komuniti tetapi kepada ummah secara keseluruhannya dalam aspek pembangunan Islam dan juga pembangunan syiar Islam itu sendiri, Datuk. Memang tidak dapat kita nafikanlah sumbangan daripada alumni Al-Azhar ini berlaku sejak tahun sebelum merdeka lagi. Yeah. Dia bukan baru bagi sebenarnya banyak. Kalau kita melihat kepada tokoh-tokoh agama yang telah berjaya memberi sumbangan kepada masyarakat ini terlalu ramai. Di antaranya yang kalau perlu saya sebut sebenarnya Tan Sri Yusof Noor, lepasan daripada Al-Azhar, Tan Sri Abdullah Makhzin, dan ramai lagi lah tokoh-tokoh yang banyak menyumbangkan kepada pembangunan Islam di negara kita daripada awal dan mereka membantu dalam menjayakan misi bagi meletakkan negara kita khususnya pembangunan Islam ini berada dalam satu tahap yang cukup tinggi dan dipandang. Ya, Datuk sendiri alumni pada tahun berapa, Datuk? Saya balik daripada Al-Azhar pada tahun 1982. Masya Allah. Dah lama dah. 82. Ya. Jadi pada ketika itu bila balik, alhamdulillah saya dapat dan dapat berkhidmat dengan baiklah, dapat memberi sedikit sumbangan kepada masyarakat. Khususnya di JAKIM, melalui JAKIM. Ya. InsyaAllah. Jadi apakah adanya ruang untuk anak-anak tempatan yang berkehendak atau berkeinginan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti yang terkemuka di dunia dalam bidang pengajian Islam ini, dan bagaimana laluan mereka kalau boleh dipermudahkan? Saya ingat soalan ini soalan yang cukup baik. Sebenarnya penubuhan alumni Al-Azhar ini, rabitah yang kita berada dalamnya ini adalah bagi tujuan membantu anak-anak masyarakat Islam yang berminat untuk melanjutkan pengajian mereka di Universiti Al-Azhar. Mereka boleh buat. Kita ada khidmat yang kita bagi kepada mereka-mereka yang nak melanjut ke sana. Khususnya berkaitan dengan kita diberi mandat oleh pihak Al-Azhar, Rabitah ni, untuk mengadakan imtihan bagi mereka-mereka yang nak pergi ke sana melalui kita. Jadi dan juga kita mengadakan kursus bahasa bagi pengukuhan bahasa Arab kepada mereka yang hendak melanjutkan pengajian di sana. Ini kalau di kalangan para ibu bapa yang berminat untuk menghantar anak-anak mereka, jalan yang terbaik saya katakan kita cuba hubungi dengan rabitah kita, insya-Allah. Kita boleh membantu anak-anak mereka untuk ke sana insya-Allah daripada awal sampailah mereka sampai ke sana dan sampai balik insya-Allah, dan sehingga mereka menjadi alumni kepada kita. Kebiasaannya laluannya adalah selepas sijil tinggi agama. Ya, betul. STAM, betul. InsyaAllah. Jadi sekali lagi yang berbagi Datuk, boleh dikongsikan berkenaan penganjuran bagi sambutan Hari Al-Azhar Sedunia 1445 Hijri yang akan berlangsung pada 29 Mac ini. InsyaAllah. Jadi kita insyaAllah kita harap majlis pada 29 hari bulan ini berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting ialah masyarakat dapat mengenali Al-Azhar secara dekat. Dan boleh melihat kepada Facebook kita yang menjelaskan bagaimana peranan yang telah dimainkan oleh pihak Universiti Azhar yang daripada 1000 tahun yang lalu sampai ke hari ini yang telah dilakukan oleh pihak Universiti Azhar. Tanpa mengira negara mana, semua negara berada dan menghantar pelajar-pelajar mereka ke sana.
InsyaAllah. InsyaAllah. Selamat maju jaya. Barakallah insyaAllah. Sama-sama Datuk kita ucapkan selamat maju jaya untuk penganjuran tersebut. Dan juga semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang berbahagia Datuk Haji Razali Haji Syahabuddin, pengarah sambutan Hari Al-Azhar Sedunia 1445 Hijri, dan juga terima kasih kerana bersama dengan kami. Boleh layari Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia di Facebook dan juga di laman Sound. Terima kasih bagi Datuk. Terima kasih kerana bersama kami. Kita nak berjeda seketika dan kita akan menyaksikan Marhaban Ya Ramadan bersempena dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sama-sama kita saksikan apakah antara perkongsian untuk hari ini. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya aku akan perkenankan doa. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jangan lupa kita berdoa sepanjang bulan Ramadan ini. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan doa kita. Yakinlah. Sebagai seorang Muslim, kita perlu banyak berdoa kepada Allah. Allah SWT telah berjanji untuk memakbulkan doa kita, apatah lagi dalam bulan Ramadan yang mulai ini. Justru itu, marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa kita kepada Allah SWT di bulan yang mulai ini. Pilihlah masa-masa ini makbulkan doa, seperti di waktu sebelum berbuka puasa, di penghujung malam dan sebagainya. Itu adalah masa-masa doa kita akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Justru itu, janganlah kita jemu untuk berdoa, teruskan meminta kepada Allah SWT. Niscaya Allah akan memakbulkan doa kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba yang malu itu anak hamba bernama Sri Bulan. Siapkan makanan untuk orang muda ini. Tentang makanan janganlah disusahkan. Hamba bawa bekal. Masaklah bekalan hamba ini. Boleh kita masak bersama-sama. Baiklah. Tolong masakkan bekalan orang muda ini dekat ya. Baiklah. Mak, apakah bekalan orang muda ini, Mak? Entah. Mari kita tengok, Nak. Mari. Sudah, Nak. Kembalikan saja onca ini kepada orang muda itu, Nak. Biar Mak masak apa saja yang ada. Baik, Mak. Maafkan hamba, wahai orang muda. Hamba tak dapat memasakkan barang-barang dalam uncang ini. Okey, itu dia sedutan daripada filem Musang Berjanggut. Kita memberikan apresiasi kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Saya nak kongsikan ya, Raja Sophie, ia diterbitkan ataupun ditayangkan pada 1 Ogos 1959. Dibintangi oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Saadiah dan juga Ahmad Nisfu, dan juga disunting oleh H.R. Narayana, dan masa tayangan ataupun durasi tayangan adalah 110 minit, pertama kali ditayangkan di Singapura. Wow, okey. Jadi kalau tadi sedutan yang kita kongsikan kepada para penonton tu ada kena-mengena dengan topik yang kita nak bawakan ni. Okey, beras juga. Itu saja yang boleh dimasak pada hari ini. Tapi beras kita ada banyak grade pada hari ini. Ada banyak macam-macam pilihan. Macam-macam pilihan. Jadi jom kita bersama dengan tamu kita untuk kita perkenalkan Raja Sophie. Okey, dan bersama dengan kita di studio saya kenalkan iaitu Dato' Azman Mahmud selaku Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato' kerana bersama dengan kami. Kita berbicara ya, memberikan perihal
cabaran dan strategi hala tuju industri padi dan beras negara. Ya. Kita sedia maklum, sementara itu dalam beberapa tempoh kebelakangan ini banyak perbahasan berkenaan tentang isu perbekalan beras tempatan dan juga isu bagaimana penghasilan padi di peringkat tempatan. Jadi perkara ini memberikan suatu perbincangan lanjut. Mungkin yang berbagai Datuk boleh kongsikan situasi terkini berkenaan tentang perbekalan beras dan juga padi. Okey, terima kasih ni Sofia dan juga Ismail. Ya. Sebenarnya padi dan beras ni isu krisis lah berlaku. Sebenarnya pun berlaku pada tahun 1971. Maknanya ni ketika itu kerajaan telah memutuskan drastik penubuhan lembaga padi dan beras negara. Maknanya itu kaedah yang kerajaan buat pada ketika itu. Dan kita juga berlaku kali kedua krisis yang besar juga pada 2008 di mana negara-negara pengeksport tidak membenarkan mengeksport beras ke Malaysia lah pada ketika itu. Tapi pada ketika itu tidak ada musim, tak ada TikTok, tak ada sosial media, maka tak ada benda ni telah menjadi netizen punya isu lah. Dan pada ketika itu harga beras dunia pada 2008 mencecah sampai $1,000. Maknanya pada ketika itu negara tidak membenarkan, sekatan dibuat di seluruh negara untuk tidak membenarkan beras keluar di negara mereka lah. Dan ini Malaysia juga terjejas pada ketika itu. Maknanya pada ketika itu kita terpaksa, menteri kita juga terpaksa memujuk Perdana Menteri juga Raja Thailand untuk menjual beras di Malaysia pada ketika itu. Dan pada tahun 2023 juga berlaku satu lagi. Saya tidak mengatakan krisis, tapi lebih kepada peningkatan harga. Sebenarnya beras di Malaysia ni mencukupi. Kita ada lebih kurang dalam 52% beras tempatan dan juga selebihnya 47% adalah beras import lah. Kita beras putih import. Dan kita dapati pengeluaran beras putih tempatan kini tidak boleh kita capai 100% lah. Kerana yang pertama, kerana kita banyak cabaran yang kita telah hadapilah. Keluasan kita. Keluasan kita tidak sampai 700,000 hektar musim tanam dan kita 60% baru menanam 2 musim. Hanya 40% masih 1 musim. Kalau kita bandingkan negara-negara di Asia Tenggara yang lain, contohnya seperti Indonesia, lebih daripada 15 juta hektar. Thailand 10 juta hektar dan Vietnam hampir 8 juta hektar. Kalau kita masih lagi 700,000 dan mereka menanam dah 3 musim, 4 musim 1 tahun. Maknanya apa menyebabkan mereka boleh capai tahap SSR mereka? Kerana yang pertama, benih padi mereka lebih singkat, bawah 70-80 hari. Ketiga-tiga negara yang saya sebut tadi. Kita masih lagi dalam proses 110 hari. Maknanya itulah perubahan-perubahan yang kita kena buat untuk memastikan SSR kita mencapai 100% dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang. Baik Datuk, jadi selanjutnya apa antara tindakan kementerian lah untuk melihat penyelesaian kepada isu beras susulan keputusan mesyuarat khas NACOL yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini pada 19 Mac 2024 yang lalu. Seperti mana yang kita tahu ada 4 inisiatif yang telah pun dibentangkan. Dan apa antara keputusan daripada mesyuarat tersebut? Pada mesyuarat NACOL pada 19 hari bulan yang lepas, kita telah pun membentangkan cadangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Hari ini saya bercerita tentang jangka pendek terlebih dahulu. Yang pertama, keputusan telah dibuat mengenai tentang kita penurunan harga. Beras import 2 hingga 3 ringgit lah dalam pasaran. Maknanya kalau hari ini beras import atas RM38, maknanya sekarang ni kita boleh dapat RM36, RM37. Maknanya ini salah satu inisiatif semua pihak, termasuk pengorbanan dari pihak Bernas sendiri sebagai pengimport tunggal untuk mengurangkan kos ini borongnya, dan juga dari peringkat pengilang dan juga pemborong dan juga peruncit menurunkan 2 hingga 3 ringgit. Maknanya ini salah satu inisiatif Kerajaan Malaysia Madani lah untuk prihatin tentang kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat Malaysia lah. Yang kedua, kita memastikan 140,000 metrik tan beras tempatan yang berada di kilang-kilang sekarang ni perlu diproses segera untuk kita lambatkan ke pasaran. Kita buat 3 pendekatan. Yang pertama, kita lambatkan ke pasar raya bermula pada semalam lagi.
Yang kedua di LPP, di semua ni pusat LPP, ini Lembaga Pertubuhan Peladang, dan juga yang ketiga adalah di Fama lah. Dan kita juga akan teruskan ni penjualan agromadani supaya ini kita dapat mengatasi masalah-masalah di pinggir bandar dan juga luar bandar. Di Pakistan, di bandar-bandar boleh untuk mendapati di pasar-pasar raya yang terbuka. Cuma saya nasihatkan kepada terutama pada peniaga lah. Kalau membeli beras, terutama beras tempatan, jangan borong. Because saya tahu mereka ingin mengurangkan kos. Bahawa ni bila saya terbaca, alasan yang diberi oleh peniaga adalah bahan mentah. Tetapi sebenarnya kalau 10 kilo kita beli beras, kita boleh hidang 100 pinggan nasi. Maknanya kalau kita beli beras dengan harga RM38 sekilo, maknanya kalau satu pinggan 38 sen. Dan kalau saya tengok dalam Grab pun pada hari ni, pagi ni saya cek, satu nasi kosong RM3.50. Maknanya kalau 38 sen kos you untuk padi, untuk beras saja, kenapa nasi kosong RM3.50? Hampir 300%. Maknanya jangan mengambil peluang. Maknanya peniaga-peniaga perlu juga prihatin tentang hari ini, kerajaan telah berkorban, Bernas juga berkorban, pemborong dan peruncit berkorban, dan kita harap supaya peniaga-peniaga juga tidak menaikkan sampai 300% daripada kos bahan mentah yang ada sekarang ni. Saya berbalik semula kepada isu pembekalan dan juga isu padi tempatan. Kita faham ada usaha yang dilakukan berkenaan tentang projek di Skinchan dan juga difahamkan di Sabah kalau tidak silap saya untuk penanaman padi secara bertingkat itu. Jadi di manakah progresnya kalau boleh digambarkan pada ketika ini, kerana kita ingin mengetahui apakah dalam tempoh yang singkat ini perbekalan beras tempatan itu boleh dipercepatkan melalui proses penanaman padi di kawasan-kawasan yang disebut. Kita pada tahun ini dilancarkan gelombang padi. Maknanya kita kena buat satu perubahan dan juga lonjakan mega. Kita tak boleh lagi bergerak dalam keadaan momentum yang sama. Sebab tu kita YB Menteri Pertanian telah pun melancarkan gelombang padi. Kita namakan pada 16 Januari yang lepas. Maknanya ini adalah satu pendekatan. Salah satu yang cuba kita tekankan adalah sawah berskala besar ataupun Smart SPB ala Skinchan. Kenapa kita pilih Skinchan? Because hasil yang kita dapat di Skinchan yang pertama melebihi 10 metrik tan. Kalau kita tengok purata di seluruh negara hanya masih 3.5 metrik tan. Kenapa? 7% adalah disebabkan oleh pengurusan sawah padi itu sendiri. Di mana kita memperkenalkan ala Skinchan ini supaya kos, yang pertama kos lebih jimat dan buat skala besar. Purata kita punya petani hampir 60%. Dia punya keluasan ni sawah padi antara 1.39 hektar saja ataupun 3 ekar saja. Maknanya kalau kita tak bergabung, mereka tidak akan dapat meningkatkan pendapatan dan tidak boleh meningkatkan hasil. Itu yang cuba kita buat. Dan kita telah pun lancarkan ala Skinchan ni termasuk di Sabah, di Sarawak dan juga di Kedah, Kelantan, dan juga baru-baru ini yang di Tuan Agong yang lepas telah pun menanam padi ala Skinchan di Pekan Pahang. Maknanya ini pendekatan yang kita buat supaya bila melibatkan sampai tahap raja-raja terlibat dengan sawah padi, kita harap ianya dapat kita tingkatkan dalam masa singkat supaya pengeluaran padi kita dapat ditingkatkan. Dan kalau kita dapat tingkatkan daripada 3 metrik tan kepada 7, sebenarnya kita dah jadi negara pengeksport. Mana 109% kita dapat. Maknanya selepas ni mungkin Malaysia antara negara pengeksport. Saya tidak anggap ini sebagai angan-angan. Saya rasa benda ni boleh kita capai. Realistik. Kalau kita menggunakan metod dan juga kaedah yang betul. Baik. Okey, dan selain daripada itu, Datuk, ialah berdasarkan cadangan Kementerian Perhubungan dengan Pelan Tindakan Baru Industri Padi dan Beras seperti yang dikongsikan tadi kan, ada 2 lokasi di Skinchan dan juga Sabah. Apa lagi antara perkara lain yang mungkin penambahbaikan untuk menambahkan lagi? Dalam gelombang padi yang kita cadangkan, kita ada 12 inisiatif. Tapi sebuah saya rangkumkan daripada 12 tu. Yang pertama, benih padi sah yang kita gunakan oleh petani-petani ini, kita kalau boleh kita nak kurangkan daripada 110 hari kepada sama macam di negara-negara Thailand, Vietnam dan juga 80 hari. Maknanya bawah 80 hari. Dan sekarang kita pun dah bekerjasama dengan
Indonesia untuk mengeluarkan benih padi sah, dan saya harap perkara ini dapat kita realisasikan di Malaysia. Okey. Selewat pada tahun 2025. Maknanya selepas ni kita nak petani kita full time. Tanam padi dalam 3 hingga 4 kali setahun. Maknanya bila kita boleh bukan lahirkan petani saja, kita akan lahirkan usahawan dalam industri padi dan beras. Saya nampak benda ni realistik. Yang kedua, kita cuba atasi masalah tanah jerlus. Tanah jerlus ni disebabkan sistem pengairan yang tidak bagus. Hampir 2,000 hingga 3,000 hektar di Kedah, walaupun kawasan Jelapang masih lagi tidak lengkap dengan pengairan. Jelapang Padi Negara masih tidak lengkap. Hanya 40% pengairan infrastruktur di Kedah. Maksudnya kita kena fokus tentang tanah jelus yang pertama. Yang kedua di kawasan Kerian. Kita tengok hampir 3,000 juga hektar. Ini kawasan-kawasan yang kita kena beri tumpuan supaya kawasan-kawasan Jelapang yang kita sebutkan ini tidak ada tanah jelus, dan kita boleh selamatkan padi-padi yang ada dan kita boleh meningkatkan hasil para pesawah lah. Yang ketiga, kita cuba tingkatkan dari segi pengairan. Kalau kita tengok sistem pengairan yang kita ada ni, kita masih menggunakan sumber air hujan. Dan kalau kita pernah berlaku tahun 2019 di Kedah, bila sumber air empangan kering, kita terperangkap dengan sumber air. Kita terpaksa menggunakan air bawah tanah. Mungkin air bawah tanah tidak cukup. Kita terpaksa menggunakan pembenihan awan. Dan untuk jangka panjang, saya mencadangkan, Kementerian mencadangkan ada sistem piping digunakan. Maknanya kalau air-air banjir yang ada, kita takungkan. Dan kita boleh rancang bila kita nak tanam padi, bukan faktor cuaca. Itu yang cuba kita buat. Yang keempat, kita fokus tentang kehilangan lepas tuai. Kalau ni Sofia dengan Ismail tengok, kebanyakan padi bila kita tuai daripada sawah padi kepada kilang, kita menggunakan lori dan juga tidak tutup cara yang lengkap. Maknanya padi-padi bila jatuh di jalan raya, hampir 5 hingga 8%. Maksudnya kalau ini kita boleh tingkatkan, kita boleh selamatkan padi kita untuk kegunaan ni beras negara lah. Ini. Betul. Yang seterusnya, kita juga memperkenalkan sistem pembayaran online. Kebanyakan yang berlaku sekarang ni, pesawah-pesawah bila jual padi di kilang, mereka menggunakan sistem ni tunai. Okey. Dan kali ini kita tak nak, kita telah buat projek rintis di Selangor, selepas ni di Terengganu dan juga di Kelantan. Kita harap selepas ini kita nak supaya semua petani, bila ada sistem jual beli padi menggunakan, mesti ada dalam transaksi akaun. Maknanya tidak lagi bila kita sampai ke kilang, lori longgokkan padi, duit terus masuk dalam akaun. Bukan lagi menggunakan tunai. Sebab ini kita mengelakkan daripada orang tengah. Ini kita boleh selamatkan dan kita boleh tingkatkan dia punya pendapatan. Dan bila mereka ada akaun, kredit dan debit ni, mereka boleh buat pinjaman kepada bank. Ini cara kaedah yang cuba kita buat dalam masa terdekat dalam gelombang padi. Ya, agropreneur kita kata. Ya, agropreneur. Yang berbagi Datuk, dulu difahamkan kita maklum amalan asasnya 2 kali tuaian dalam masa setahun. Kita pernah mencadangkan supaya dalam masa 2 tahun itu 5 kali tuaian. Jadi apakah dengan penggunaan automasi dan juga pengaplikasian machinery secara sepenuhnya ataupun hampir sepenuhnya ini boleh memungkinkan untuk proses penuaian dan juga penanaman ataupun penyemaian benih itu akan dapat dilaksanakan dengan cepat untuk mencapai kadar proses lebih daripada 80 yang dikatakan tadi. Ya. Sebenarnya kalau ikut cadangan kita kita buat projek ni rintis lah untuk 5x2. Maknanya di Mada Kedah, dan kita dapati ianya positif meningkatkan hasil. Dan penggunaan mekanisasi sebagaimana yang dicadangkan bukan setakat drone, tapi jentanam ataupun transplanting tu menggunakan kaedah. Kita boleh jimat antara 5 hingga 10 hari daripada kalau kita tanam cara biasa. Ini kaedah-kaedah yang cuba kita buat. Kalau kita tanam benih padi dalam sekitar 80 hari, kalau kita menggunakan sistem transplanting ni, kita boleh jimatkan lebih kurang 75 hari. Maknanya bila kita kurangkan penanaman padi, kita boleh jimatkan kos. Dan kita juga boleh mengelakkan daripada faktor cuaca. Itu yang penting sebab kita sekarang berdepan dengan masalah cuaca. Kalau tanam padi ni Sofia dan Ismail kalau ikut sesuai waktu tanam suhu yang tanam padi 34 darjah ke bawah.
Dan baru-baru ni kalau pergi ke Kedah dah sampai mencecah 41 darjah Celsius. Maksud dia itu tak sesuai. Maknanya padi akan jadi ringan. Ini benda-benda yang cuba, tapi kita tidak boleh elakkan. Kita tak boleh bagikan alasan because negara-negara seperti Thailand, Vietnam juga Indonesia sama cuaca dengan kita. Kenapa kita masih bergerak dalam momentum yang tidak sama macam mereka? Mana itu yang pendekatan yang kita buat, kementerian buat supaya kita berlari sama laju dengan mereka selepas ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih yang berbagi, Datuk. Kita harapkan dengan inisiatif dan juga tujuan progres itu akan dapat memberi manfaat kepada aspek keterjaminan makanan dan juga perbekalan beras dalam negara, insyaAllah. Baik, itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Azman Mahmud, merupakan Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terima kasih, Datuk. Okey, Datuk. Kita nak ke mana selepas? Okey, dan seterusnya kita nak berlintas langsung bersama dengan rakan kita, iaitu Syazmil Izwan Tazarudin yang ingin berkongsi berkenaan dengan ketuk-ketuk sahur. Okey, jom kita ketuk dapur apa yang ada. Ya, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, silakan kongsikan bersama dengan kami. Ya, di mana ketika ini? Baik, terima kasih. Sekarang ni skuad jelajah Ramadan RTM 2024 kini berada di lokasi yang ke-10, iaitu di negeri mana lagi? Melaka le. Saya Syazmil bersama-sama dengan DJ radio RTM seluruh Semenanjung tiba di sekitar di Melaka ini sekitar pada pukul 10.30 malam semalam selepas sahaja selesai jelajah Ramadan di Negeri Sembilan. Dan sebelum saya kongsikan apa yang berlangsung sekarang ini, yang sebenarnya jelajah Ramadan Melaka FM berlangsung selama 2 hari, semalam dan juga hari ini. Dan semalam jelajah Ramadan Melaka FM telah pun menjelajah ke 6 lokasi meliputi seluruh parlimen di negeri Melaka, dan di setiap parlimen 5 orang asnaf terpilih telah menerima sumbangan bakul makanan. Itu cerita semalam. Hari ini pula, hari yang kedua, kami skuad jelajah Ramadan RTM 2024 bersama-sama seawal pada pukul 4 pagi tadi menyertai ketuk-ketuk sahur bersama dengan penduduk kampung Baruh Alai. Kami bersama dengan sekumpulan anak muda menunggang dan juga mempunyai motosikal mengelilingi kampung untuk ketuk-ketuk sahur pagi tadi. Saya sempat bertanya jugalah berapa lama ketuk-ketuk sahur di kampung ini bermula. Jawapan daripada adik Hud, dia menyatakan setiap Ramadan ini adalah tradisi yang wajib mereka lakukan daripada melepak tanpa faedah. Jadi mereka lakukan cara ini untuk kejut orang kampung bersahur. Setelah pusing keliling kampung, kejut orang sahur, skuad jelajah Ramadan RTM bersahur di Masjid Al-Falihin Alai dan juga solat subuh berjemaah. Baik, sekarang ini kami berada di Rumah Warga Emas Taman Bukit Larang Indah Teluk Emas untuk menyantuni dan memberi sumbangan kepada warga emas yang berada di sini. Yang berbahagia Datuk Akramuddin bin Haji Abdul Aziz, Penasihat Perubahan Kebajikan Warga Emas dan Komuniti Taman Bukit Indah di sini. Hari ini hadir bagi mewakili Yang Berhormat Adun Teluk Emas yang tidak dapat berada di sini. Kemudian akan diadakan gimik menanam pokok hiasan bersama dengan mahasiswa dari Nikol. Selesai saja di sini nanti, kami akan ke Petron Semabuk untuk pit stop penaja utama. Acara kemuncak di sebelah petang iaitu majlis berbuka puasa sempena jelajah Ramadan Melaka FM 2024 bertempat di Masjid Al-Wahab Permatang Guyong, yang mana majlis berbuka puasa ini bagi meraihkan anak yatim yang akan ada pada hari ini. Turut hadir petang nanti Yang Berhormat Datuk Muhammad Nur Hilmi bin Abdul Halim, Timbalan Eksplorasi Teknologi Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Melaka merangkap Adun Duyong, dan ada persembahan artis jemputan iaitu Iwan Syaman dan Tazkirah Permata Hati oleh Ustaz Abdul Syahir Arifin dengan tajuk Ramadan Melatih Istiqamah. Skuad jelajah Ramadan RTM 2024 akan berakhir di negeri Melaka untuk Semenanjung ini. Terima kasih Petron selaku penaja utama dan Nescu penaja bersama untuk jelajah Ramadan RTM 2024. Sekian saja daripada saya, Mel, mewakili skuad jelajah Ramadan RTM 2024. Kembali bersama dengan rakan pengacara di studio. Selamat pagi Malaysia. Silakan. Ya, itu dia. Terima kasih. Kita meriah ya. Lokasi terakhir mana lagi Melaka di Semenanjung untuk lokasi jelajah Ramadan RTM 2024. Betul. Kita tengok tadi kan situasi ketua-ketua naik motor beramai-ramai itu seronok Ismail. Nak join. Boleh juga. Okey, kita ke mana selepas ini? Ke Negeri Sembilan kata. Dan seterusnya kita nak ke Negeri Sembilan bersama dengan rakan kami iaitu Nur Ashikin Harun yang akan berkongsi berkenaan dengan Petron Rakan Strategik Jelajah Ramadan 2024. Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Selesai sudah jelajah Ramadan edisi ke-12 di Negeri Sembilan. Program bertujuan untuk menyantuni golongan yang memerlukan itu mendapat kerjasama daripada pihak Petron Malaysia yang juga merupakan salah satu rakan strategik bagi jelajah Ramadan edisi ke-12. Dan untuk mengetahui mengenai kerjasama itu, bersama-sama saya adalah pengusaha Petron RNR Seremban, Encik Syabir Ahmad. Baik Encik Syabir, mungkin Encik Syabir boleh kongsikan bagaimana tercetus idea dan juga minat untuk menyertai program Jelajah Ramadan 2024. Okey. Baik, program Jelajah Ramadan 2024 ni sebenarnya adalah satu platform yang sangat bagus, platform yang terbaiklah untuk kita mendekati komuniti dan masyarakat. Jadi sebelum-sebelum ni pun kami pengusaha-pengusaha Petron stesen minyak di Negeri Sembilan ni memang terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan aktiviti komuniti setempat. Jadi kita nak gunakan peluang yang ada ni dengan program Jelajah Ramadan ni untuk kita mendekati dan menyantuni dengan lebih dekat lagi komuniti serta masyarakat setempat dengan cara seperti kita memberi sumbangan, bantuan dan juga aktiviti-aktiviti bersama yang akan memberikan manfaat bersama. Juga kita sebenarnya nak menyertai program Jelajah Ramadan ni sebab ia adalah kolaborasi di antara RTM dan Petron Malaysia. Jadi program sebegini untuk kami adalah sebenarnya pertama kalilah kolaborasi sebegini. Jadi dengan adanya kolaborasi sebegini kita dapat capai ke peringkat nasional. Dan kalau kita tengok sebelum-sebelum ni kami memang ada banyak buat program CSR, tapi program kami lebih kepada tertumpu kepada peringkat kawasan ataupun peringkat wilayah sahaja. Jadi dengan adanya dapat program macam ni, kita dapat capai bukan sahaja di kawasan-kawasan bandar, kita dapat juga pergi ke kawasan luar bandar dan secara menyeluruh manfaat dia kita dapat capai secara menyeluruh kepada kawasan semua kawasan yang kita dapat masukkan sekali dan manfaatnya kepada Petron dan kepada semua yang menyertai inilah. Okey, baik Cik Syabir. Mungkin Cik Syabir boleh kongsikan apakah barangan, promosi ataupun aktiviti yang ada di stesen minyak Petron ini? Okey, kita sempena bulan puasa ni kita ada beberapa promosi. Yang nombor satunya kita ada promosi Petron Treats Belanja dan Menang. Ini sempena bulan Ramadan. Jadi Petron Treats Belanja dan Menang ni adalah satu program di mana kalau pelanggan yang menang ni akan dapat hadiah utama dia adalah pakej menunaikan umrah yang bernilai RM22,000. Cara nak menyertai pun agak mudah sebenarnya, cuma beli barangan kedai RM10, scan QR, lepas tu upload receipt, selesai sudah. Cara dia memang mudah. Selain pada itu kita ada program kita panggil Red Hot Special. Dalam program Red Hot Special ni kita ada untuk pelanggan-pelanggan kita yang mempunyai mata terkumpul, dia boleh menebus barangan minyak masak dan juga beras. Kita ada beras Faiza Mas, kita ada minyak Visavit untuk semua yang mempunyai orang kata poin yang mencukupi lah. Selain pada itu juga kita ada promosi bulanan. Promosi bulanan ni memang berterusan sepanjang tahun. Macam sekarang boleh nampak kat kedai kita ada 100 plus promosi 2 botol RM4.20. Kita ada Milo, kita ada Ribena dan sebagainya lagi. Program ni memang kita promosi ni sepanjang tahun. Jadi memang boleh datanglah ke kedai kami untuk lihat promosi-promosi menarik ni. Okey, baik. Terima kasih banyak Cik Syabir atas perkongsian itu. Dan itu saja perkongsian cerita pagi dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor Nur Ashikin atas perincian tersebut. Dan seterusnya, hai obat, mari beli obat. Salahlah terlambat, tak dapat. Okey, jadi seterusnya kita bukan nak jual ubat, kita nak jual tilam. Bersama dengan saya Zaitun Khalil. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Sophie. Ya. Sangat-sangat kalaulah terlambat tak dapat, tapi bukan ubat yang kita nak jual. Ini adalah tilam herba yang pertama di dunia. Saya boleh jamin kepada anda, mana-mana yang menonton sekarang ni, anda memang takkan jumpa tilam yang sama dekat luar sana.
Sebab kami memang tak ada orang kata letakkan dekat mana-mana kedai-kedai perabot. Sebabkan kita nak jaga kualiti dan juga eksklusiviti. Jadi Sophie, tak apa, Sophie duduk dulu. Okey, kita duduk dulu. Sophie rehat. Tadi dah menyanyi kan. Nak rasa keselesaan tilam ni. Bila lagi Zaitun. Kan, sekarang lah kan rasa kan. Okey, kepada anda semua, mana-mana yang baru sahaja menonton, Zai hanya perlukan 10 minit. Okey, singkat sahaja. Sekarang ini kepada anda yang menonton, Zai nak minta untuk anda ambil dulu nombor telefon kami 0194144288. Okey, kalau cerita pasal raya ni, kalau boleh semua benda kita nak tukar. Langsir baru kan, ataupun sofa baru. Apa kata kalau anda beli juga tilam baru, sebab tilam ni adalah untuk pakaian untuk kita pakai hari-hari. Dan satu hari kita akan berada di atas tilam lebih kurang dalam 8 jam. Jadi kepada anda sangat-sangat istimewa sebab apa? Kami tawarkan kepada anda ini merupakan tilam herba yang di mana istimewanya lah kepada anda semua yang menonton ni kan. Ni, beli hari ni dapatkan hadiah menarik. Anda boleh ambil dulu gambar, ataupun orang kata boleh screenshot, screen kaca TV anda sekarang ini, di mana kita berikan promosi untuk pembelian hari ni untuk 15 orang yang terawal je. Wow. Ni betul-betul kena cepat ni, Zai. Kena cepat. Untuk 15 orang yang terawal, di mana untuk pembelian hari ni, tak kisahlah kalau anda beli tilam apa sekalipun, sama ada tilam Zalina ataupun anda beli untuk tilam sabut kita ni, kita akan beri percuma satu mati cooker ni. Kita tahu tak lama lagi nak raya. Bulan puasa pula banyak guna. Betul. Kan? Jadi kepada anda, ini hadiah percuma. Kalau nak beli dekat luar, harganya boleh mencecah sehingga RM200. Tapi tak apa. Kita bagi percuma untuk 15 orang yang terawal. Okey, Sophie, tak cukup dengan tu. Zai nak bagi tahu kepada anda, ingat 15 orang sekarang ni anda boleh WhatsApp ataupun hubungi kami. Apa yang kami tawarkan kepada anda? Kalau dengar tilam herba ni kan, apa dekat fikiran Sophie? Okey, mesti bau herba. Kan? Dan yang paling penting adalah kita rasa macam ada dekat spa lah juga kan. Itu yang seronoknya juga, dapatlah feeling-feeling spa kan. Betul lah. Untuk pengetahuan anda, apa yang Sophie katakan tadi itu ada macam bau-bau herba. Tetapi tilam kita tak ada bau herba. Tak ada? Tak ada. Cuba Sophie dekat-dekat sikit. Sophie macam orang kata ni ada macam bau, ambil bau. Yang ada adalah aroma-aroma. Betul. Herba-herba tu kita letakkan. Dalam ni ada aroma juga yang kita letakkan. Kita letakkan ginseng, daun semambu, kita ada juga lada hitam dan aroma-aroma ni tadilah seperti aroma jasmine, bunga ros dan juga lavender yang kita ini letakkan. Ini dia antara herba-herba yang kita letakkan supaya anda mendapat manfaat herba tu di dalam tilam. Pernah dengar tak? Memang takkan jumpa. Kakak, Zai nak bagi tahu satu je. Tilam kami ni, kami boleh beri jaminan 200%. Ramai antara customer-customer ataupun orang kata pelanggan-pelanggan kami yang berpuas hati, yang lepas 10 tahun datang balik tanya, ada tak tilam yang kita boleh dapatkan dengan harga istimewa? Semestinya ada. Daripada Herbal Fame, kami tak distribute, kami tak edarkan tilam ni di mana-mana kedai perabot. Disebabkan kami mahukan anda mendapatkan eksklusiviti. Kita tak nak ada barang tiruan. Jadi apa yang kita berikan kepada anda ni khas untuk penonton Selamat Pagi Malaysia sahaja. Istimewa. Istimewa. Di mana kami tawarkan kepada anda ni, dia ada 2 layer ataupun 2 lapisan. Lapisan yang pertama ni yang kita letakkan herba. Lapisan yang kedua ni untuk menyokong belakang anda. Kenapa kita bagi separa empuk, separa padat? Sebab kalau kita bagi semua empuk je kan, kadang-kadang boleh sakit badan. Betul. Anda susah nak bangun. Susah nak bangun. Lepas tu kan, bayangkan dekat posisi bahagian belakang kita ni bukan dalam keadaan yang betul. Kadang-kadang bila kita pergi contoh di hotel-hotel kan, nama je hotel 5 star dah betul lah tu. Tapi bila kita tidur, belakang kita tu tenggelam badan. Untuk pengetahuan anda, itulah sebenarnya yang bangun. Bila kita bangun tu kan, boleh buat merasakan badan kita rasa macam tak sedap badan. Rasa tak cukup tidur. Tak cukup tidur. Walhal kita dah memang cukup tidur 8 jam kan. Yang ini kita berikan kepada anda yang di mana dekat bahagian bawah ni empuk. Ni orang kata padu betul. Padu, jadi
bila anda tidur, anda masih lagi mendapatkan keselesaan. Tetapi ini yang padu ni dia boleh sokong dekat bahagian belakang supaya anda berada dalam posisi yang betul. Jangan risau, ada orang kata tilam ni Tantan sesuai untuk orang berusia je. Bukan Tidak ya. Tilam kita ni sesuai untuk kanak-kanak, sesuai juga untuk ibu yang mengandung, sesuai untuk mereka yang baru lepas surgery ataupun baru lepas pembedahan, untuk warga emas. Jadi kepada anak-anak yang mungkin nak belikan kepada ibu bapa yang berada di kampung, sangat-sangat sesuai. Kalau harga pasaran lah, tak payah teka lah. Harga pasaran kalau kita tengok tilam-tilam biasa pun memang dah dekat RM5,000, Sophie. Ya, betul. Tak rapi kan. Lepas tu sakit badan. Sakit badan. Kami tawarkan kepada anda, ya betul, kalau di pasaran harganya memang RM4,899. Ini harga asal. Tetapi sebagai tanda penghargaan yang kami hanya berikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, kita berikan kepada anda untuk tilam yang kita pegang tadi tu serendah RM1,399 dengan jaminan 10 tahun. Kita berikan tilam 2 layer. Kita berikan penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Bayangkanlah. Anda tak payah risau. Duduk je kan dekat rumah, kita hantarkan ke depan rumah. Jadi, saya nak bagi tahu satu lagi. Untuk setiap negeri ni sebenarnya kita limitkan. Satu hari, kita bagi macam 5 je untuk penghantaran. Jadi, siapa cepat dia dapat untuk setiap hari. Jadi, untuk hari ni, 15 orang yang terawal ni, anda kena ambil peluang ini. Hubungi kami sekarang ataupun WhatsApp ke 0194144288. Okey. Ni nombor yang tertera di kaca TV. Kalaulah kata kepada mereka yang mungkin rasa macam Zai, anak baru masuk sekolah, lepas tu kita pula baru berpuasa, nak raya lagi. Kakak nak banyak guna duit lah Zai. Tak apa kakak boleh bagi tahu kita, tilam yang macam mana akak nak ataupun berapa bajet kakak. Kita ada sebenarnya tilam queen yang bersaiz queen ni serendah RM300. Jadi anda tak perlu risau sebab kami ni dah lama dah pun untuk mengeluarkan alat kelengkapan tidur. Dah 28 tahun seusia dengan Zai. Zai tak lahir lagi pun dah ada dah. Jadi ini yang kami berikan kepada anda. Kalau ada bajet lebih, nak lebih selesa, nak lebih lena kan, untuk bulan puasa ni lagilah kita memerlukan tidur yang orang kata singkat tapi berkualiti. Ni Zai ada lagi satu lagi tilam yang anda boleh dapatkan, di mana ini merupakan tilam sabut. Tilam sabut ni apa yang istimewa adalah dekat bahagian bawah, kita letakkan sabut kelapa yang berkualiti tinggi. Sebab kita buat research, kita buat kajian apa yang terbaik dan ini adalah yang terbaik. Kalau anda tengok betul-betul, Zai boleh jamin 200%. Anda pergi cari dekat luar, anda tanya, ada tak tilam sabut? Memang tak ada. Betul? Sebab kami sangat-sangat mementingkan kualiti tidur dan kita memang buat kajian demi kajian dan kami jumpa ini yang terbaik. Di mana sama juga. Jangan risau, layer pertama kita masih lagi berikan yang masih selesa. Selesa, empuk, nak tidur pun dah terus rasa bismillah ayat amud. Yang kedua ni, kepada kakak-kakak kita berikan keselesaan supaya badan kita dalam posisi yang betul. Zai nak tunjuk lagi satu. Apa yang paling menarik untuk tilam kita dekat bahagian atas, layer yang pertama kita berikan corak dia timbul-timbul. Bukan corak lah, senang cerita yang ini adalah orang kata emboss dalam bahasa Inggerisnya, di mana jahitan dia timbul-timbul supaya apa? Anda akan merasa keempukan dia. Inilah yang paling penting ya. Itu fungsinya. Itulah fungsinya. Kita bukan buat saja-saja kita buat ini disebabkan nak memberikan keselesaan kepada anda. Jadi dapatkan sekarang, sebab sekarang ni saya dapat kabar berita daripada tim kita yang tinggal 9 slot yang terakhir untuk anda grab peluang ini. Kan bayangkan dah ada 6 orang yang dapatkan yang buat tempahan dengan kita. Sekarang cuma tinggal 9 yang terakhir. Tak apa. Kalau kakak nak tilam yang contohnya harga mampu milik, bagi tahu kami. Betul. Nombor telefon telah pun tertera di kaca TV anda sekarang ini. Boleh terus hubungi untuk membuat tempahan. Siapa cepat dia dapat, siapa terlambat
Dia rugi. Okey, baik. Terima kasih Zaitun Terima kali kasih. atas perkongsian tersebut. Jadi anda boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda untuk mendapatkan promosi yang ditawarkan oleh Herbal Fame. Okey, seterusnya lepas kita dah cakap tentang tilam, kita nak tahu jugalah keadaan cuaca untuk hari ini kan. Dia bila sejuk ni seronok juga ada tilam ni kan. Jadi jom kita lihat Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca untuk hari ini. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej satelit semasa menunjukkan pada ketika ini tiada litupan awan tebal di seluruh Malaysia termasuklah di Semenanjung juga di negeri Sabah dan Sarawak yang menunjukkan keadaan cuaca cerah di hampir keseluruhan Malaysia pada pagi ini. Dan hal ini juga dapat kita lihat melalui paparan imej kamera radar semasa di mana diperhatikan ketika ini tiada hujan dicerap di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia. Begitu juga di negeri Sabah dan juga Sarawak diperhatikan buat masa ini tiada hujan dicerap di hampir ke semua bahagian melibatkan kedua-dua buah negeri kecuali hujan yang ketika ini sedang berlaku di Kapit dan sudah mula beransur reda. Bagi petang nanti pula Jabatan Meteorologi Malaysia juga turut menjangkakan tiada hujan dicerap di hampir ke semua bahagian di Semenanjung Malaysia juga di negeri Sabah dan Sarawak. Potensi hujan untuk berlaku hanyalah melibatkan bahagian pantai barat Semenanjung juga melibatkan bahagian pedalaman dan utara negeri Sarawak menjelang lewat petang ke awal malam nanti. Dan keadaan cuaca cerah dan tiada hujan ini masih lagi dijangkakan boleh berlanjutan dalam tempoh 7 hari yang akan datang. Dan Met Malaysia juga melaporkan sehingga ke hari semalam masih lagi terdapat beberapa daerah di utara Semenanjung yang kini masih lagi berada pada tahap berjaga-jaga. Sementara itu negeri Perlis pula masih lagi berada pada tahap gelombang haba dengan bacaan suhu maksima harian antara 37 hingga 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Dan dalam keadaan cuaca panas ini, Met Malaysia masih lagi menasihatkan orang awam untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah terutamanya pada waktu tengah hari dan perbanyakkan minum air untuk yang berpuasa pada waktu bersahur dan juga berbuka untuk kekal terhidrat. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marziha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita bersua kembali. Seterusnya kita akan masih lagi ke jelajah Ramadan. Kali ini ke Negeri Sembilan. Jadi apa yang boleh kita kongsikan untuk jelajah Ramadan di Negeri Sembilan ini? Sedikit perkongsi kepada anda semua. Jelajah Ramadan RTM 2024 merupakan edisi ke-12 meneruskan perjalanan ke lokasi ke-9 di Negeri Adat Perpatih Negeri Sembilan. Dan turut serta dalam jelajah kali ini adalah rakan strategik syarikat Bumiputra Nescue Resources Nurian Berhad. Jom sama-sama kita saksikan.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Nescue, Zamri Abu, sudah menjadi kelaziman syarikatnya untuk melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR menerusi program Jelajah Ramadan RTM. Jelasnya, jelajah ini menjadi platform pihaknya dalam menyampaikan sumbangan kepada golongan yang memerlukan, khususnya pada bulan Ramadan. Dalam siri jelajah kali ini juga, konvoi Jelajah Ramadan RTM 2024 turut berkesempatan melawat ke kilang Nescue yang terletak di Cengkau, Rembau. Okey, alhamdulillah pada tahun ini juga RTM telah menyantuni di HQ Nescue kita, iaitu di Seramang Negeri Sembilan, dan juga di kilang kita di Rembau Negeri Sembilan, buat julung-julung kali ini yang tak pernah dibuat oleh RTM. Tapi kali ini kita menerima kunjungan yang hebat daripada Jelajah RTM 2024 siri ke-12. Alhamdulillah. Sepanjang jelajah siri ke-12 yang diikuti oleh tim skuad daripada Nescue sendiri, kita ada juga membawa kopi klasik, iaitu kopi Nescue. Kita nak bagi orang semua rasa keunikan dan kelebihan kopi Nescue secara umumnya dan amnya kepada seluruh rakyat Malaysia. Tambahnya, siri jelajah kali ini turut memberi impak kepada pihaknya dalam memperkenalkan produk keluaran syarikat itu ke seluruh Malaysia. Antara produk keluarannya ialah kopi Nescue serta Nescue Parti Sarang Burung Walet. Untuk jelajah Ramadan ke siri ke-12 tahun begitu memberi impak kepada Nescue kerana banyak memberi peluang dan dorongan untuk memperkenalkan lagu jenama Nescue terus ke semua di pesada dunia dan terutamanya ke Malaysia beramnya. Nescue juga berpeluang untuk mendekati masyarakat setempat, khususnya di pedalaman Malaysia ini dan juga seluruh tanah air. Alhamdulillah kali ini Nescue berganding bahu bersama Petron, itu penaja utama, dan rangkaian-rangkaian penaja strategik yang lain. Terima kasih Negeri Sembilan dan terima kasih Anwar Syikin Harun serta terima kasih Nescue untuk sokongan dan juga dukungan yang diberikan untuk Jelajah Ramadan RTM 2024. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pada Festival Filem Tokyo ke-10 pernah dianugerahkan sebagai bakat serba boleh, satu-satunya yang dianugerahkan dengan anugerah tersebut dalam festival filem itu. Dan kemudian pada Festival Filem Dunia di Paris, Allahyarham juga pernah dianugerahkan dengan anugerah khas melalui filem Ibu Mertuaku. Jadi di peringkat antarabangsa, nama Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sememangnya cukup gah dan juga tersohor di kalangan penggiat-penggiat filem. Seterusnya kita nak bersama dengan P. Radi yang juga merupakan salah seorang peserta dan juga pemenang bagi bintang P. Ramlee pada tahun 2016 kalau tidak silap saya. Jadi kita bersama dengan P. Radi. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello. Ya. Hello. Okey, boleh dengar saya? Dengar saya dengar. Okey, alhamdulillah. Selalu kita dengar tular dengan lagu Tiara yang dinyanyikan dalam versi Tan Sri P. Ramlee. Jadi P. Radi, mungkin penghargaan dan juga momen penghargaan kepada seniman negara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ini, apa yang boleh diungkapkan berkenaan penghargaan anda juga dalam manifestasi karya-karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Penghargaan saya antaranya kita menyanyikanlah lagu-lagu Allahyarham Tan Sri Ramlee, mengingati apa karya-karyanya yang sangat hebat bagi saya lah, yang menjiwa mahal. Pandangan saya itulah yang saya menghargai dengan cara macam tu. Ya. P. Radi, dalam pertandingan bintang P. Ramlee yang anda sertai itu, ini satu pertandingan yang cukup istimewa kerana penilaian itu dibuat dengan cara nyanyian, gerak tubuh, gerak geri, memek muka dan juga penampilan yang seharusnya membawa gambaran kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi anda sendiri sudah pasti banyak mengkaji berkenaan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Bagaimana anda menghayati, melakoni dan juga meresapi jiwa Allahyarham Tan Sri P. Ramlee itu? Kita hari ini nak jumpa Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dah tak ada lagi. Cuma yang saya meresapi dengan lagu-lagunya dan dengan cerita, dan kita jumpa dengan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee untuk mendapatkan jiwa tu, rasa macam mana Allahyarham Tan Sri P. Ramlee penyanyi, cara berjalan dia, cara bergerakkan dia. Itulah antara yang saya dapat
menggaji. Kalau dari segi lebih memang segi tengoklah dalam buat rambut pun sama ya. Itulah. Kumis dan misai pun sama. Okey. Ya. Berapa banyak ataupun berapa lama masa yang anda sudah peruntukkan dalam sepanjang hayat anda untuk menghayati atau melakonkan semula gerak tubuh P. Ramlee? Kalau ikutkan saya ni memang minat daripada awal hantar film ni daripada kecil lagi. Sebab saya punya keluarga pun selalu mendendangkan lagu P. Ramlee, cerita P. Ramlee. Tapi kalau saya latihan untuk pertandingan bintang P. Ramlee, sebenarnya saya berperingkat-peringkat daripada tahun 2012. Saya mendapat persembahan terbaik 2014 tempat kedua. Dan juga juara bintang P. Ramlee 2016 dan persembahan terbaik. Okey. Piradi, alang-alang nanti akan ramai yang akan pulang ke kampung halaman. Mungkin boleh pendengarkan sedikit bait-bait lirik ataupun lagu Dendang Perantau untuk dihayati oleh penonton-penonton kita, Piradi. InsyaAllah boleh. Boleh ya? Sikit-sikit. Silakan. Di hari raya terkenang daku terpada si dia, kampungku indah jauh di sana, ayah sesabung jago. Masya Allah. Terima kasih Piradi, suaranya cukup menggambarkan kelunakan suara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Terima kasih. Kita ucapkan selamat maju jaya dan juga anda juga ada melakukan suatu terjemahan semula lagu Tiara. Menggunakan karakter dan juga suara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Terima kasih atas manifestasi dan juga terima kasih atas orang kata gubahan tersebut. Kita harapkan agar bakat anda akan terus berkembang di persada seni tanah air. Terima kasih Piradi. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Baik, satu fakta yang kita nak kongsikan bukan saja Allahyarham Tan Sri P. Ramlee tetapi Allahyarham Puan Sri Saloma yang juga merupakan isteri Allahyarham Tan Sri P. Ramlee adalah penyanyi dan juga pelakon dan anak seni pertama digelar Bidu Wanita Negara. Di Malaysia hanya ada dua Bidu Wanita Negara iaitu Allahyarham Puan Sri Saloma dan Allahyarham Sharifah Aini. Jadi siapakah Bidu Wanita Negara yang seterusnya? InsyaAllah kita akan nantikan penerus legasi kecemerlangan seni tanah air. Jadi untuk seketika ini kita nak berikan tumpuan kepada Jamu Jelita bersama dengan Raja Sofi dan juga Nur Atira Samsudin. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Ismail. Seterusnya, bagi anda yang mungkin sekarang ini nak mencari berat badan yang ideal, kita nak raya kan? Jadi bersama dengan saya pada pagi ini Atira yang akan berkongsi kepada anda semua apakah antara rahsia untuk kekal cantik yang paling penting berseri-seri pagi raya. Atira, Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar Sofi? Baik, Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Kan? Makin berseri ya? Iyalah, samalah pun. Masya Allah. Okey, jadi hari ini kita ada bawa beberapa rangkaian produk daripada Jamu Jelita. Jadi kita nak mulakan dengan yang ini. Lemon dulu. Okey, Assalamualaikum buat semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Okey, sebenarnya hari ini Sofia ada cukup teruja nak berkongsi satu produk kita bawakan hari ini yang pastinya produk best seller kita. Kenapa? Sebab ramai sebenarnya yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk capai berat badan ideal. Dan itu salah satu sebab kenapa kita bawakan Lemon Curve. Sebab Lemon Curve adalah produk yang ramai sangat call di HQ. Dia kata, Puan Atira, saya amalkan Lemon Curve ni Alhamdulillah. Dia kata berat badan saya memang lebih ideal. Saya pun lebih mudah nak berfashion, nak bergaya. Kadang-kadang kita ni bukan tak nak bergaya tapi segan. Nak pakai baju setengah tu bila nampak macam terlalu fit kat badan kita ataupun terlalu ketat, kita mulalah tidak mempunyai keyakinan diri. Dan ini adalah produk yang ramai yang dah amalkan, semua kongsikan badan rasa lebih ringan, perut rasa lebih selesa. Dan ingin juga ada kongsikan Sofia, siapa sebenarnya yang paling sesuai untuk amalkan produk Lemon Curve ni. Okey, pernah tak Sofia dengar tentang masalah obesity abdomen? Obesity abdomen adalah salah satu masalah yang mana badan kita ada saiz
fizikal tidak seimbang. Setengah tu dia ada masalah besar di bahagian perut, besar di bahagian pinggul dan sebagainya. Dan percaya atau tidak, golongan yang mempunyai simptom tertinggi untuk masalah ini adalah kaum lelaki sebanyak 70%. Wow, lelaki. Dan jangan terkejut, wanita 60%. 10% sahaja berbeza. Itu je beza. Awas. Jadi sebenarnya hal ini terjadi adalah kerana kita ni kurang aktiviti fizikal. Makan makanan yang manis banyak. Itu yang sedap. Sedap sangat. Betul. Tak boleh nak tahsin, nak hilangkan kita punya keinginan tu. Dan lagi satu masalah adalah apabila kita memang susah nak kawal pengambilan kalori kita. Sebab kita tahu bila kita kira kalori, ada orang yang total yang kita boleh makan adalah 1,200 atau 1,500. Dan berkemungkinan kita 1,200 tu sarapan pagi saja. Belum tengah hari lagi. Okey. Dan hal ini sebenarnya jika tidak dibendung ya perempuan, tuan-tuan, boleh mendatangkan masalah penyakit dan antaranya adalah masalah penyakit berangkai. Awas. Sebab itulah kita bawakan produk Lemon Curve ni untuk bantu anda atasi masalah berat badan yang berlebihan. Dan lagi satu, maksudnya masalah ini tidak asing ya di Malaysia sebab ramai je menurut Perkeso yang disaring oleh Perkeso, hampir 600,000 rakyat Malaysia ada masalah kolesterol yang berlebihan dalam badan. Lelaki dan wanita sama naik ya, bukan lelaki saja. Kita kena ingat ya, kita kena sentiasa memperingati itu. Dan hal itu menyebabkan kenapalah kita bawa Lemon Curve ni yang mana sepanjang bulan puasa boleh amalkan selepas berbuka. Tipulah waktu buka makan sikit, tipulah pergi bazar beli macam-macam kan, makan macam-macam. Jadi Lemon Curve mengandungi kandungan daripada lemon, Garcinia cambogia, ada juga limau gedang yang mana penggunaan Lemon Curve bantu untuk pastikan kita ada sistem perlawasan yang lebih sihat. Ramai yang terlepas pandang bahawa membuang hari-hari itu sangat penting kerana kita makan hari-hari belum tentu makanan itu merupakan makanan yang mudah dihadam dan akan tersimpan di dalam usus. Menurut doktor satu yang tak ada baca ya, dekat Malaysia terlalu ramai yang ada masalah usus besar yang penuh dengan bahan perkumuhan yang tidak disingkirkan. Sebenarnya itulah punca badan kita dekat Malaysia ni, ramai ada masalah angin dalam badan, masalah berat badan berlebihan juga. Dalam masa yang sama ada masalah dah diet pun, dah makan macam-macam benda yang sihat pun tetap tidak menampakkan kesan. Kenapa? Kerana usus kita yang kotor. Usus kotor menyumbang kepada pelbagai penyakit dan usus yang kotor juga punca. Kita makanlah apa-apa makanan yang baik untuk kesihatan pun tak menjadi-jadi. Kita dietlah macam mana pun tak turun-turun. Sebab tu rupanya itu masalahnya. Kita ada masalah usus yang tak bersih dan banyak sistem makanan yang tersimpan dalam perut kita. Sebab tu hari ini jamu kita bawakan Lemon Curve yang mana bagi Atira lah, ini adalah produk yang rugi siapa yang tak amalkan. Sebab ramai yang kongsikan seawal penggunaan Puan Atira, saya memang suka sangat, badan rasa ringan sangat. Dan hari ini kita nak tunjukkan kepada anda kenapa kita cakap Lemon Curve ni boleh singkirkan toksin dan juga sistem makanan. Okey, dalam cawan dekat depan Atira ni Sofia adalah air yang berisi minyak. Anda boleh bayangkan minyak itu adalah sistem makanan toksin dalam usus kita yang sebenarnya kita ni makan pula kadang-kadang tu seminggu 2 kali baru buang, 3 kali baru buang. Dan itu adalah salah satu punca kenapa kadang-kadang perut kita ni lagi besar dari bahagian-bahagian abdomen kita yang lain. Itu fakta yang anda kena tahu. Okey, ini adalah serbuk daripada Lemon Curve. Dalam Lemon Curve kita cakap tadi ada kandungan serat dari Garcinia cambogia, ada limau gedang, ada lemon, ada teh hijau. Yang mana itu adalah semua bahan bersumberkan detox secara semula jadi. Masyarakat di Jepun, masyarakat di Korea semua memang suka minum green tea. Sebab apa? Mudah melawas. Sebab tu kita masukkan dalam Lemon Curve ni. Okey. Anda boleh bayangkan ya, ini adalah serat kita dan minyak itu adalah sisa-sisa makanan toksin-toksin anda. Dan bagaimana Lemon Curve ni berfungsi adalah dengan cara dia mengumpul semua sisa makanan, mengumpul semua toksin dalam badan anda, kumpul semua kemudian zap disingkirkan melalui perlawasan. Itu kaedah sebenarnya bagaimana cara serat digunakan dalam badan kita. Sebab tu kajian pun kata kita wajib minum 20 ataupun 30 gram. Ambil makan atau minum buah-buahan atau sayuran sebanyak 20 gram atau 30 gram sehari untuk pastikan kita ada sistem penghadaman yang sihat. Tapi yang 20 gram, 30 gram itulah susah. Susah nak ambil ramai yang susah. Sebab tu ramai dekat Malaysia ada masalah penghadaman yang lemah. Dan kita tidak cakap kosong. Kita bawakan juga pengguna kita yang dah amalkan produk Lemon Curve. Jika anda boleh lihat sebelum beliau mengamalkan produk Lemon Curve. Dan ini salah satu juga pengguna kita yang ada masalah seperti yang anda lihat, yang mana merupakan individu yang suka makan berlebihan. Dia sendiri kongsikan. Tapi sampai bila kan? Umur baru 23 adik ni. Umur baru 23. Dia rasa macam okey, kita kena jaga kesihatan. Muda lagi, takut macam-macam penyakit datang. Alhamdulillah minum Lemon Curve. Anda boleh lihat berat terkini makin handsome adik ni kakak. Makin handsome. Anda kena tahu ya, pengambilan gula yang banyak, pengambilan makanan-makanan yang berlemak ni boleh menyebabkan kita nampak tua daripada usia sebenar. Sebab tu, kalau boleh jaga makan kakak-kakak, ada makanan tambahan seperti Lemon Curve ni ataupun apa-apa pun untuk pastikan kakak ada perlawasan yang sihat dan kakak pun
tidak lagi makan berlebihan, kemudian terkumpul dalam badan sehingga kan kakak ada masalah berat badan yang berlebihan. Jadi kunci dia sepanjang bulan Ramadan ni buat anda yang nak capai berat badan ideal, hari raya nanti Puan Atira, saya ni kalau boleh nak bergaya, nak all out, nak cantik badan saya, minum Lemon Curve. Lemon Curve hari ni sebenarnya kita bawakan tunjuk kepada anda sahaja, nak tunjukkan anda. Kita ada 2 saiz. Yang ini 20 secik, yang ini 10 secik. Untuk kedua ni kalau beli ini untuk penggunaan 20 hari lah, ini untuk penggunaan 10 hari. Selepas ini kita ada baki masa lagi dalam 2 minggu lah nak raya. Amalkan kaedah 1 hari 1 secik penggunaan Lemon Curve. Jaminan dari Atira, insya-Allah penggunaan produk ini memang membantu anda dapatkan sistem penghadaman yang sihat, melawas, dalam masa yang sama bantu kita untuk tidak lagi ada masalah saiz fizikal tak seimbang. Lepas ni berat badan mesti ideal. Ya, itu dia seronok kan. Jadi tak sabar anda terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Okey, itu Lemon Curve. Seterusnya kita ada produk seterusnya. Seterusnya kita ada produk Pearl White Beauty Nest. Kita dah jaga badan. Ini adalah untuk wanita-wanita yang mahukan kulit cantik. Semua orang mesti tahu bahawa sarang burung merupakan salah satu bahan yang sangat mahal. Sarang burung memang mahal, tapi kita formulasikan dalam Pearl White Beauty Nest ni, kita menggunakan bahan utamanya adalah sarang burung. Dan sarang burung ni kalau nak tahu sebenarnya kita masukkan dengan Mamba Beauty Oligo Hitayon yang mana merupakan sumber pencerahan yang sangat-sangat berkesan. Ejen pencerahan semula jadi, tapi kita jual dengan harga RM39 sahaja. Bayangkan anda pergi luar cari RM39, mungkin dapat 4 box atau 6 box 6 kali minum sahaja. Tapi produk Pearl White Beauty Nest ramai yang amalkan dan ini adalah istimewanya formulasi tanpa kolagen. Kita sedia maklum wanita di Malaysia tak semua boleh amalkan kolagen. Sebab tu kita formulasikan Pearl White Beauty Nest ni dengan formulasi tanpa kolagen. Ramai ya orang 50-an 40-an konsen berkata, Puan Atira, jeragat saya alhamdulillah dah makin pudar. Puan Atira, saya amalkan Beauty Nest ni, saya rasa sangat perbezaan kulit sebelum dan selepas. Kulit semakin sihat, semakin merah-merah berseri. Sebab kebanyakanlah kadang-kadang yang berusia 50-an ke atas, Malaysia ni cuacanya panas. Kita mudah naik jeragat. Kalau kita salah pakai produk, belum lagi remaja-remaja sekarang yang berani nampak di social media pakai putih 7 hari, putih 6 hari, kemudian tidak menjadi sebegitu. Menjadi sebaliknya. Dulu kita boleh cakap jeragat ni orang tua je ada. Tidak. Sekarang umur 20-an pun dah ada. Kenapa? Kerana anda pakai produk yang tidak betul, mengandungi bahan terlarang merkuri hidrokinon. Jadi kita nak bantu anda jangan. Benda itu boleh merosakkan kulit pada masa akan datang. Boleh amalkan jenis makanan tambahan yang dengan cara minum saja, yang mana bahan-bahan dia pun bahan-bahan yang selamat. Boleh amalkan nak kulit cantik, rambut tak gugur, kuku cantik, Pearl White Beauty Nest lah orang. Setiap hari ya? Setiap hari 2 kali sehari, pagi dan malam. Okey, kita dah ada untuk dapat berat badan yang ideal, kita dah ada juga untuk dapat kulit yang cantik, kuku yang cantik dan seterusnya. Ini bulan Ramadan ni banyak betul angin dia. Banyak betul angin dia. Sebab tu kita bawakan jus tolak angin. Okey, jus tolak angin kita adalah produk khusus untuk mereka dekat luar yang kita tahu badan kita ni memang banyak angin. Pernah tak terfikir, kenapalah angin ni datang dari mana ya? Okey, kalau nak tahu sebenarnya angin adalah merupakan salah satu berlaku tindak balas bakteria dalam sistem pencernaan. Sebenarnya angin berlaku adalah daripada bakteria daripada usus kita. Dan hal ini menyebabkan kenapa? Sebab makin lama makanan yang tidak dihadam dalam usus, itu punca badan kita banyak angin. Sebab tu Atira cakap, kita kena sistem penghadaman yang lawas supaya dia tidak tersimpan dalam usus sehingga menghasilkan bakteria yang mewujudkan gas. Okey, angin dalam bahasa dia adalah sebenarnya gas. Sebab tu ramai orang Malaysia ada masalah abdomen yang tidak seimbang, saiz fizikal tidak seimbang, perut yang lagi besar daripada asal ataupun ada masalah angin berlebihan dalam badan. Jadi kita formulasikan jus tolak angin ni, kakak-kakak, abang-abang boleh amalkan. Bukan perempuan saja, tidak, lelaki pun ramai ada masalah angin. Kalau kita dengar di sendawa tu kita dah tahu dah. Dan ini adalah produk juga ramai yang cakap, seawal botol pertama Puan Atira saya memang rasa lega. Memang saya akan kerap sendawa, kata saya kerap sendawa, saya kerap buang angin, tapi lepas tu badan lega. Badan rasa ringan, badan rasa lega. Sebab apa tahu? Sebab dalam kita punya jus tolak angin ni kita formulasikan dengan bawang putih tunggal, kita pakai juga dengan halia bentong, ada juga kandungan halia, yang mana halia bentong ni kalau nak tahu bertindak dalam menyingkirkan kita punya kolesterol jahat. Dan bagusnya juga bawang putih kita tahu. Mak-mak kan, kalau orang dulu kan dia bakar bawang putih dia makan. Ataupun dia minum air bawang putih dan sebagainya sebab dia tahu bagus untuk kita punya dalaman, bagus untuk buang toksin dan sebagainya. Sebab tu yang mana ada masalah angin sepanjang bulan puasa ni cepat-cepat naik angin tu, dapatkan jus tolak angin. Amalkan jus tolak angin kita. Dan hari ni Sofia istimewa, kita nak jual 1, 2, 3. 3 produk hari ni harga 100 sahaja. Khusus untuk pengguna ataupun yang nak belikan produk jamu kita hari ini, harga istimewa yang Atira tawarkan, anda terus WhatsApp kami di 013
3535-753. Beli 3 produk ni, Lemon Curve yang saiz kecil kita bagi ya, Lemon Curve yang 10 sachet, Beauty Nest kita bagi jus tolak angin. Ketiga-tiga ni kalau beli dekat pasaran RM150, kita bagi diskaun RM50 kakak. RM100 saja kakak akan dapat tiga-tiga ni. Terus WhatsApp kita sekarang di 013-3535-753. Boleh follow IG kita Jamu Jita Malaysia untuk tengok Atira live setiap hari untuk promosi dan ketahui produk kita secara lebih lanjut. Okey, terima kasih kita banyak kita ucapkan kepada Nur Atira Samsudin atas perkongsian tersebut. Jadi cepat-cepat hubungi nombor yang betul. TV anda. 100 saja. 100 je kan. 3 produk. Untuk dapatkan kesihatan yang lebih baik insya-Allah dengan makanan tambahan tersebut. Okey, seterusnya kita nak beralih kepada rakan saya Ismail Adnan yang akan berkongsi berkenaan indahnya kefarduan berzakat. Silakan Ismail. Ya, betul. Raja Sofi, kita nak bercakap berkenaan tentang indahnya kefarduan berzakat. Sememangnya diwajibkan kepada umat Islam untuk berzakat. Jadi perkara berkenaan zakat ini adalah suatu kewajipan bagi kita untuk ditunaikan. Lebih-lebih lagi apabila kita bercakap berkenaan tentang beberapa kategori zakat yang perlu ditunaikan. Baik, untuk kali ini saya bersama dengan Zakat Melaka dan bersama dengan saya yang berbahagia Datuk Muhammad Azmi bin Haji Sabtu, Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Melaka. Kita akan bercerita berkenaan alangkah berkatnya harta dikongsi bersama. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana lagi Melaka lah. Itu tagline yang saya selalu ingat Datuk daripada awal tahun hari itu. Tetapi hari ini bukan kita nak bercakap berkenaan bukan saja mempromosi Melaka tetapi kita bercakap berkenaan zakat Melaka. Datuk, saya mohon pencerahan ataupun boleh dikongsikan ya berkenaan yang perlu difahami iaitu harta dan juga zakat ini. Apakah kaitannya antara pemilikan harta dan juga kewajipan untuk menunaikan zakat ini Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya terus menjawab soalan Encik Ismail tadi. Yang mana zakat ini, apa ni, harta ni ada dua, harta dan juga zakat. Harta ni atau dalam bahasa Arabnya al-mal. Berarti harta atau barang berharga yang dimiliki oleh seseorang individu ataupun sekumpulan manusia yang merupakan barangan berharga seperti aset tetap, barang perniagaan, wang dan juga haiwan. Itu harta. Sebahagian fuqaha memberikan penakrifan harta atau mal itu adalah setiap sesuatu yang boleh dikuasai dan dimanfaatkan. Dan Dr. Abdul Karim Zaidan juga mengutarakan dua aspek penting dalam membahaskan tentang penarifan mal, iaitu mampu menguasainya dan juga boleh dimanfaatkannya. Seperti duit dan rumah. Pasal itu konsep harta tu. Manakala dari segi bahasa pula zakat pula. Zakat bermaksud suci, subur, termasuklah bersih, berkat dan juga berkembang. Dari segi syarak pula, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu. Dia bukan semua harta kita boleh zakat. Harta tertentu dengan kadar yang tertentu, mengikut syarat-syarat yang tertentu juga, dan kemudian kita agihkan kepada golongan-golongan yang tertentu. Itu zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Kita semua tahu orang Islam ni ada 5 rukun Islam. Dan ianya sudah difardukan sejak tahun kedua Hijrah lagi. Jadi kefarduan ini Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada Allah SWT sebahagian dari hasil kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian sebagai zakat. Padahal kamu sendiri tak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Itu adalah kefarduan yang kita tahu tentang zakat itulah. Jadi keluarkanlah sebahagian daripada hasil usaha kamu, kita ni semua yang baik-baik, iaitu kita zakat ni cuma 25% saja yang kita wajib keluarkan zakat. Manakala selebih je 75% tu untuk kita belanjakan cara jalan tertentu lah. Jadi kalau kita lihat zakat ini bukanlah satu yang beban untuk kita keluarkan. Jadi itulah yang tentang juga zakat lah. Ada nilai sebahagiannya daripada bahagian harta tertentu. Yang berbagi Datuk, mungkin diperincikan ya berkenaan kita selalu mendengar zakat fitrah dan juga zakat harta. Zakat fitrah ini kebiasaannya lah pada bulan Ramadan atau Mubarak. Tetapi zakat harta ini ada perincian dan kategorinya. Apa yang boleh difahami
ni di sebalik perincian dan subkategori bagi zakat harta ini? Okey. Semua mesti maklum kita ada dua jenis zakat. Zakat fitrah yang tuan beritahu tadi, zakat fitrah ni memang berlaku bulan Ramadan saja. Dan sekarang sedang meriah lah, alhamdulillah kita lihat hari ini orang bekerja-kerja untuk menunaikan zakat fitrah. Manakala zakat harta tadi kalau kita lihat mempunyai beberapa jenis, iaitu antaranya zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat saham, zakat KWSP, juga zakat emas dan juga perak. Zakat perniagaan, zakat pertanian dan juga zakat ternakan. Jadi setiap di zakat ini mempunyai taksiran, pengiraan, juga kefahaman yang berbeza-beza. Ya, ya. Kalau kita memiliki harta melalui kepada kategori-kategori itu, maka diwajibkan kita berzakat mengikut kepada kategori dan kelayakan, insya-Allah. Datuk, selalu kita mendengar keindahan dan barakahnya kita mengeluarkan zakat ini. Jadi di kesempatan inilah boleh untuk kita kongsikan apakah indahnya dan bagaimana kita memperoleh barakah daripada tujuan dan juga kita menunaikan zakat itu. Dalam apa saja yang kita buat tentang amal ini, sebenarnya bila kita dah buat tu baru kita tahu betapa manis, betapa indahnya amal yang kita buat tu. Termasuklah zakatnya lah. Jadi boleh dikatakan apa juga yang kita buat sama zakat ni, ia boleh rasai nikmatnya dan nilainya apabila kita tunaikan zakat itu dengan seikhlas hati, insya-Allah. Jadi Allah juga akan memberi keberkatan harta yang diperolehi, seterusnya dijanjikan ganjaran pahala yang berganda di akhirat. Sebenarnya tak kurang pun kita ni. Lagi kita berzakat, lagi Allah tambah lagi insya-Allah rezeki kita tu. Di samping tu juga amalan berzakat juga boleh membiasakan diri kita ni untuk kita elakkan amalan ataupun sifat-sifat yang mazmumah. Kita bakhil dan sebagainya boleh elak insya-Allah. Bila kita berzakat kita rasa kita boleh elakkan. Kalau sebenarnya kita, memanglah kita sayangkan harta kita tu, memang sayang sangat, tapi bila kita berzakat Allah tambahkan lagi harta itu dan juga kita rasa betapa indahnya kita, betapa kita rasa puasnya kita. Di samping kita cari rezeki, kita boleh membantu yang lain-lain dalam kita mengeluarkan zakat itulah. Dan juga zakat juga boleh mengeratkan hubungan persaudaraan. Dan tentu dalam sebuah masyarakat itu kita lihat ada yang senang, ada yang susah. Dan bila kita berzakat itu memang sudah semestinya kita dapat membantu saudara mara kita ni yang susah. Kita pun lihat di sekitar kita, kalau kita makan hari ini kita makan beras basmati contohnya. Di luar tu tak tentu lagi orang ada beras. Atau kalau mereka makan beras yang biasa-biasa saja. Jadi itu pun antara tujuan kita dikenaki sebagai berzakat ni, supaya kita boleh membantu masyarakat kita di sekitar lah. Insya-Allah. Mudah-mudahan. Untuk bagi mereka yang mungkin bermastautin, mencari rezeki ataupun menetap di negeri Melaka sendiri, ada beberapa kemudahan dan juga saluran yang disediakan untuk memudahkan pembayaran zakat itu. Jadi apakah antara cabang dan juga saluran-saluran yang disediakan itu? Alhamdulillah di Zakat Melaka kita sediakan banyak kemudahan-kemudahan untuk memudahkan masyarakat sekitar ni untuk membayar zakat. Kita ada kaunter zakat di ibu pejabat kita. Kita ada 6 lagi di cawangan kita, di Jasin, di Merlimau, di Masjid Tanah, di Alur Gajah, di Pulau Sebang dan juga di UTC. Itu kaunter kita tetap. Di samping itu kita juga ada kaunter bergerak, ada van kita bergerak ke setiap daerah untuk menguntit zakat. Dan juga kita juga ada buat laman web kita, boleh bayar melalui laman web kita www.aizakat.com. Kita boleh buat, kita juga melantik ejen ataupun amil zakat. Untuk memudahkan. Sekarang contohnya di Melaka zakat fitrah, kita melantik 1029 orang amil untuk mengutip zakat fitrah. Contoh begitulah. Di samping itu kita juga lantik ejen lain untuk zakat-zakat. Di samping staf kita sendiri pun membantu mereka untuk memudahkan mereka bayar zakat. Di samping itu kita juga buat skim pertukaran gaji. Kita juga ada JomPay, mobile apps, Melaka Pay. Kita boleh juga gunakan kad kredit dan sebagainya. Jadi semua itu kita buat semata-mata untuk memudahkan masyarakat khususnya Melaka untuk mengeluarkan zakat, insya-Allah. Insya-Allah. Alangkah berkatnya harta ini dikongsi bersama ataupun rezeki ini dikongsi bersama. Apa yang boleh disimpulkan yang berbagi Datuk, kerana mungkin ada yang masih lagi masih berat lagi untuk mengeluarkan sebahagian daripada harta ataupun wang itu untuk berzakat, Datuk. Agama Islam mendidik kita dan menuntut kita agar benar-benar patuh dalam menunaikan setiap perintah Allah. Kita tahu zakat itu wajib. Justru itu setiap rakyat Islam mesti tahu bahawa zakat itu perlu mereka keluarkan. Lepas tu zakat juga satu perkara yang
pokok utama dalam kita nak menegakkan syiar Islam ni. Kita tahu Islam juga terbina atas 5 asas yang utama. Nabi pernah bersabda, bunayil Islam ala khams, syahadah an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Terbina Islam tu atas 5 asas. Pertama solat. Kedua pertama syahadah tu. Kedua solat, yang ketiga zakat. Barulah puasa dan juga akhirnya haji bagi mereka yang mampu. Jadi di situ juga melihat betapa pentingnya kalau kita memang kita mampu dan kita selayaknya mengeluarkan zakat, kenapa tidak kita keluarkan zakat? Kerana kalau tak, macam mana nak sempurna Islam kita? Itu antara yalah, bila bercerita tentang zakat ni memang kita mesti kaitkan itu atas kefarduan kita sebagai orang Islam. Di samping itu juga zakat ini sebagai satu ibadah yang menghimpunkan kedua-dua hak dalam pelaksanaan, iaitu hak kita kepada Allah dan hak kita sesama umat. Kita kena pertama zakat itu kita kena di samping perintah itu yang Allah perintah pada kita untuk keluarkan juga. Kita juga dalam masa yang sama kita mestilah memastikan masyarakat kita di sekitar kita ni kita dibantu mereka ni atas zakat yang kita keluarkan. Jadi kalau kita semua boleh jalankan ke semua itu, insya-Allah saya rasa masyarakat Islam khususnya akan jadi lebih baik dan teraturlah. Dan juga kita orang Melayu selalu kata orang yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang menerima. Dan juga kita juga tahu orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita bawanya akan merasa insya-Allah. Jadi itulah sebagai kesimpulannya lah insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Sama-samalah kita menunaikan zakat dan juga tunaikanlah di kawasan-kawasan yang terdekat ataupun di kaunter-kaunter yang terdekat yang dibuka. Seperti mana kita kongsikan tadi, ada beberapa saluran yang boleh digunakan untuk membayar zakat di laman sesawang Zakat Melaka, www.izakat.com, dan juga perbankan internet, potongan cukai, Jompe, debit, kredit dan juga portal Melaka. InsyaAllah. Terima kasih berbagi Datuk. Terima kasih Zakat Melaka kerana bersama dengan kami pada pagi ini membawa gambaran kesedaran untuk menunaikan tujuan dan juga kewajipan berzakat. Terima kasih kerana bersama kami. Kita nak ke Squad Bazar SPM yang mana kita akan menjelajah ke beberapa bazar di sekitar dan juga bagaimanakah pemerhatian yang dilakukan dari segi harga makanan dan juga kebersihan serta sambutan pengunjung di Bazar Ramadan 2024. Ayo sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif dan Skod Bazar SPM kali ini kami meninjau di Bazar Ramadan USJ 4. Kami di sini bukan sahaja untuk melihat keenakan makanan, malah apa yang paling penting adalah SOP yang telah pun ditetapkan oleh PBT dan apakah antara infra yang telah pun disediakan untuk para peniaga dan juga para pengunjung, dan dari segi kebersihan apakah antara perkara yang telah pun diikuti ataupun dituruti oleh para peniaga. Jadi tanpa buang masa, jom kita tinjau. Jom. Okey, baik. Sekarang ini sambil-sambil saya berjalan di sini, kita juga ingin mengetahui apakah antara syarat dan juga SOP yang telah pun ditetapkan oleh PBT sebelum para peniaga memulakan perniagaan mereka. Jadi jom kita ke sini. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang nama apa? Saya nama Zul. Okey, jadi Abang Zul dah berapa lama dah berniaga di sini? Ini masuk tahun kedua. Tahun kedua. Okey, sebelum memulakan perniagaan di bazar ni kan, jadi apa antara syarat yang telah pun ditetapkan oleh PBT? Kami mula-mula kena bawa secara online lah. Lepas tu kena melalui brand yang kena ada ni, kami kena cocok dengan typhoid dulu. Lepas tu selain daripada tu proses kena lalui kendalian makanan. Sekarang ni syarat-syarat ni kami kena ada cashless punya facility. So kami dah register lah sama ada ni ataupun GrabPay lah, ataupun QR semua kena ada lah. Okey, jadi ini juga antara yang menarik perhatian saya. Jom kita tanya pada peniaganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama apa bang? Farid.
Dah berapa lama dah berniaga di sini? Ini first bazar kita orang lah. Okey, jadi bila cakap tentang first bazar yang pertama kali memulakan perniagaan di sini. Jadi apa antara tanggapan awal sebelum mulakan perniagaan di bazar ni? Kena buat preparation secukup mungkin. Lepas tu kalau boleh memang jagalah kebersihan dengan apa-apa makanan yang kita deliver. So, make sure kalau dah siap ni terus masuk frozen lah bagi dia tak rosak. And satu lagi masa proses pembuatan makanan kena pakai selalulah glove, topi untuk tak bagi rambut semua masuk lah kat dalam makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, nama apa? Rehan. Okey, jadi Kak, dah berapa kali dah datang ke bazar ni? Ini kali pertama lah saya di sini, USJ 4. Ni dah beli dah ni macam mana? So sekarang ni mungkin boleh kongsi kepada saya dan juga para penonton lah kan. Bila Kak datang berkunjung di sini, puas hati tak? Kalau tengok variety of makanan tu memang banyak lah dan harganya contoh macam nasi goreng kambing ni RM10 pada saya berpatutan lah. So worth it lah juga. Kalau tengok memang variety of food tu memang menarik lah dan penyediaan pun tak nampak macam macam biasa dia orang covered semua makanan dan sebagainya. So kebersihan tu memang nampak lah dekat sini. Baik, terima kasih Kak. Ya baik, ketika saya meninjau keadaan bazar di sini turut bersama dengan saya iaitu saya kenalkan Datuk Bandar MBSJ Subang Jaya, Datuk Fauzia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan juga di sebelah kiri saya YB Michelle. Okey, tapi sebelum itu kita nak tanya pada Datuk Bandar dululah. Jadi Datuk, untuk tahun ini berapakah tapak lokasi bazar di Subang Jaya? Okey, baik. Untuk di Subang Jaya tahun ini kita telah buka bazar Ramadan sebanyak 25 lokasi yang melibatkan lebih 2,000 peniaga dan juga kita mengambil langkah-langkah tertentu untuk kebaikan dan faedah pengunjung yang datang. Satu, seperti mana biasa kita sebagai pihak berkuasa untuk memastikan satu keselamatan makanan disediakan dengan kaedah yang baik, bersih, selamat. Bersih, kita wajibkan setiap penyedia makanan untuk memakai pelitup muka. Masih kita teruskan lagi kebaikan semasa COVID dulu, MCO dulu, kita panjangkan sekarang di mana semua penyedia makanan memakai pelitup muka. Itu lebih baik dari segi keselamatan makanan, kesihatan makanan. Okey, baik, dan seterusnya saya beralih kepada YB pula. YB, kalau kita lihat di belakang kita ada kempen What a Waste. Ini antara perkara yang cukup penting lah supaya kita tidak melakukan pembaziran bukan saja di bulan Ramadan, sebenarnya di setiap bulan pun untuk kita mengelakkan daripada pembaziran. Jadi pendapat YB tentang What a Waste? Ya, jadi What a Waste merupakan satu NGO yang lahir daripada Subang Jaya sebenarnya. Dan saya kenal mereka semasa wedding saya. Dan saya pun nak elakkan pembaziran. Jadi saya carikan NGO yang boleh bantu saya untuk menyelamatkan makanan. Untuk setiap tahunnya bagi rakyat Malaysia, kami membazirkan makanan yang boleh memenuhi Twin Towers. Begitu banyak. Jadi sebenarnya sangat mengharankan. Bazir itu satu, tetapi sekarang musimnya panas kan, dan dia ada kaitan dengan perubahan iklim sebenarnya. Saintis telah tunjukkan bahawa lebih banyak kami bazir, lebih banyak karbon yang kami hasilkan ke dalam atmosfera. Jadi itu sebabnya kami nak kurangkan, sebab perubahan iklim ini kalau dah berlaku dia tak boleh patah balik. Itu dia, saya kira rata-rata kita dah dengar apa kata pengunjung, apa kata peniaga dan juga apa kata Datuk Bandar serta YB berkenaan dengan Bazar Ramadan USJ 4. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam waktu dan juga insyaAllah skuad Ramadan akan bergerak ke bazar-bazar yang seterusnya. Jumpa lagi. Makcik ni isteri Pak Mat Tempe ya? Ya, dari petang tadi pergi minta hutang. Oh, dari petang tadi dia pergi minta hutang ya? Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di Janda Hospital. Dia kena langgar dengan motorkar, makcik. Dia memang begitu. Kadang-kadang sampai 2 bulan, 3 bulan tak orang tak bayar hutang. Makcik. Encik ni cakap Pak Mat. Kelepok, kecepar, pon, belanggar, motorkar. Amak kau memang begitu, selalu naik bersikal, tak pernah naik motorkar. Pak Mat
tempe berlanggan dengan motorkar. Ha? Jangan motorkar. Mana? Encik, sound dia rosak. Sound dia rosak. Aduh, itu dia kita selitkan sedikit adegan dalam filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Ada diselitkan peranan anggota beruniform. Kali ini kita berikan fokus kepada anggota beruniform Polis Diraja Malaysia. Tak silap saya usia PDRM tahun ini saja 217 ya. Kalau tidak silap saya. Jadi usia PDRM sudah lebih panjang atau lebih lama daripada penubuhan Malaysia. Jadi penubuhan yang sekian lama itu bagaimanakah komposisi dan juga bagaimanakah sumbangan PDRM serta penglibatan wanita khususnya dalam Polis Diraja Malaysia. Ya, okey, dan kita bersama dengan tetamu kita di studio iaitu yang dihormati ACP Julina Salahuddin merupakan Ketua Komunikasi Korporat PDRM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi puan, terima kasih bersama kami. 217 usia PDRM, insya-Allah minggu hadapan akan berlangsungnya ulang tahun Hari PDRM ya. Ya, betul. Ya, yang ke-217 insya-Allah. Jadi sebagai permulaan bagaimana boleh dikongsikan kekuatan dan juga sumbangan serta komposisi PDRM sementara usianya yang lebih ratusan tahun. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya terus menjawab kepada soalan Ismail tadi. Okey, pada masa kini polis wanita mewakili lebih kurang 13.7% daripada kekuatan keseluruhan pasukan lah. Itu seramai 16,844 orang. Dan kita melihat pada trend peningkatan ini berlaku pada tahun 2020 iaitu seramai 15,821 orang dan bilangan tersebut terus meningkat sehingga pada tahun 2023 kepada 13.8% berbanding komposisi lelaki. Dan bila kita melihat kepada evolusi perkembangan polis wanita itu sendiri bermula dengan pengambilan secara rasmi pada 1 Ogos 1955 dengan pengambilan seramai 7 orang pegawai kanan dan juga 54 orang pegawai rendah polis wanita dan sehingga terkini ya pada tahun ini sehingga statistik berakhir pada bulan Februari yang lepas bilangan pegawai polis wanita tersebut telah meningkat kepada 2,990 orang pegawai kanan polis dan juga 12,811 orang pegawai rendah polis. Jadi melihat kepada trend tersebut kita menunjukkan kehadiran polis wanita ini dalam PDRM merupakan pelengkap penting bagi membolehkan PDRM berperanan dengan lebih efektif mengikut nada dan juga selera masyarakat pada masa kini lah. Dan walaupun terdapat peningkatan, dan kita masih memerlukan usaha untuk meningkatkan pelibatan polis wanita dalam pasukan Polis Diraja Malaysia. Bila kita bercakap tentang peningkatan golongan wanita dalam suatu bidang ataupun sektor, biasanya didorong oleh tahap sekitarannya kan? Dan antara yang lain juga adalah sekitaran yang kondusif dan juga selamat. Itu antara perkara yang cukup pentinglah bagi golongan wanita. Dan bagaimana sebenarnya ialah sebab kalau kita tengok PDRM merupakan organisasi yang tertua di Malaysia. Jadi bagaimana apakah antara kaedah yang mungkin akan dilakukan untuk menambah lagi bilangan wanita supaya lebih ramai di dalam organisasi PDRM itu sendiri? Menjawab kepada soalan tersebut, usaha memperkasakan peranan polis wanita ini adalah serari dengan aspirasi kerajaan dan juga hasrat pucuk pimpinan PDRM. Dan ini adalah untuk menjayakan pembabitan polis wanita ini dalam pembangunan moden insan yang berdaya saing bagi mencapai pembangunan organisasi yang lebih seimbang dan juga lestari. Jadi untuk pada masa kini antara inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh PDRM dalam meningkatkan keupayaan dan juga pelibatan polis wanita dalam pasukan antaranya melibatkan sesi libat urus secara berterusan dengan agensi dan juga kementerian, ianya untuk meningkatkan capacity building bagi pegawai polis itu sendiri dan juga sebagai perkongsian maklumat dan juga sebagai satu reformasi prosedur kerja Polis Diraja Malaysia lah. Seterusnya pengiktirafan peranan polis wanita dengan melantik pegawai polis wanita dalam jawatan-jawatan strategik. Antaranya ketua-ketua formasi, ketua jabatan, ketua bahagian dan sebagainya, ketua polis daerah dan ketua komandan maktab dan sebagainya lah. Seterusnya
polis juga mengiktiraf peranan polis wanita melalui inisiatif pewujudan Amanita ataupun Peace Lady. Okey, dalam usaha mendapatkan maklumat berkaitan jenayah yang tidak dilaporkan kepada oleh masyarakat dalam kalangan masyarakat ni, sebab ada di antara kejadian-kejadian jenayah ni yang tidak dilaporkan, di mana kita punya pegawai polis wanita ni berperanan untuk mendekati suri rumah untuk mendapatkan maklumat. Sebab suri rumah ni antara mata dan telinga masyarakat juga untuk menyampaikan apakah kaedah-kaedah ataupun apakah situasi jenayah yang berlaku di persekitaran mereka. Ya. Okey. Saya nak sentuh Puan ya, penubuhan Jawatankuasa Pembangunan Pengurusan Polis Wanita. Mekanisme yang proaktif dalam mengambil dan juga memperkasakan wanita di bawah lembayung PDRM yang mungkin objektif dan juga peranannya boleh diulas secara konklusif. Okey, Jawatankuasa Pembangunan Polis Wanita ini adalah satu bentuk manifestasi kepimpinan tertinggi PDRM menunjukkan pengiktirafan polis wanita itu sendiri dalam pasukan. Okey, dalam PDRM ini sendiri terdapat 3 struktur lapisan dalam Jawatankuasa Pembangunan Polis Wanita, iaitu di peringkat induk, Jawatankuasa Induk, Jawatankuasa Pelaksana dan Jawatankuasa Kerja. Jadi struktur jawatankuasa ini kita akan dijajarkan daripada peringkat pusat sehingga ke kontijen. Jadi antara objektif utama jawatankuasa ini adalah untuk menentukan aspek hal ehwal kepolisian yang meliputi daripada aspek sasiah, integriti, kebajikan, pembangunan, kerjaya dan juga aspek kelengkapan logistik polis wanita itu dipelihara. Jadi bila kita melihat kepada bagaimana isu-isu yang diangkat oleh polis wanita ini disampaikan kepada pucuk pimpinan, kita wujudkan satu platform, itu mesyuarat Majlis Bersama Jabatan, di mana JPPW ini adalah merupakan salah satu jawatankuasa yang ada dalam struktur tersebut. Okey. Dan Puan, kesempatan waktu yang ada ini mungkin kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan sambutan Hari Polis yang ke-217 yang akan disambut pada 25 Mac ini. Dan pasti ada kelainan yang akan dibawakan sebab kita sambut pada bulan Ramadan. Ya, betul. Jadi apa yang dibawakan untuk kali ini? Okey, pada setiap tahun sambutan peringatan Hari Polis ini akan disambut secara serentak pada 25 Mac di peringkat kontijen, di peringkat pusat dan juga formasi daerah dan sebagainya. Namun sedikit kelainan pada tahun ini di mana ianya jatuh pada bulan puasa. Justru sambutannya akan dilaksanakan secara sederhanalah. Okey. Dia akan melibatkan jemputan, kita akan ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. InsyaAllah akan dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri dan juga ketua-ketua jabatan turut dijemput untuk hadir dalam sambutan peringatan Hari Polis yang akan diadakan pada hari Isnin inilah 25 Mac 2024. Seperti biasa, apakah akan ada pantomin persembahan yang akan untuk pada tahun ini kita akan mengadakan pantomin bertajuk Subuh Berdarah. Okey, ia merupakan peristiwa serangan di Balai Polis Kuala Krau yang menyebabkan kematian seorang pegawai rendah polis dan juga 2 anggota keluarga. Peristiwanya lebih kurang sama sebagaimana yang berlaku di Balai Polis Bukit Kepong. Okey. Cuma yang lebih menyayat hati, untuk anggota polis yang terkorban ni yang bernama Hamzah ni, beliau terbunuh sehari sebelum beliau merancang untuk pulang ke kampung untuk melangsungkan perkahwinan. Jadi persembahan ini akan dipersembahkan dengan oleh seramai daripada anggota sendiri. Daripada 73 orang.
73 orang yang terdiri daripada 8 orang pegawai kanan polis dan juga 65 orang PRP daripada Jabatan Formasi yang terdiri daripada unit 69 Komando, Muzium PDRM dan sebagainya. Okey, baik. Kita ucapkan selamat menyambut sambutan peringatan Hari Polis ke-217 bagi tahun 2024. Alhamdulillah PDRM terus mengurak langkah dan juga terus menjadi sebuah institusi yang menaungi dan juga memberikan gambaran kepada pemerkasaan undang-undang tanah air. Terima kasih pihak Polis Diraja Malaysia. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kami. Terima kasih. Selamat menyambut peringatan ataupun sambutan peringatan Hari Polis bagi kali ke-217. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada yang dihormati ACP Julina Salahuddin merupakan Ketua Komunikasi Korporat PDRM. Baik, itu dia nampaknya Ismail, kita banyak perkongsian menarik yang telah pun kita sajikan daripada awal tadi. Sempat untuk kita menyanyikan walaupun serangkap lagu. nak nyanyi pun tak larat dah 2 jam. Ramadan. Orang kata biarlah kita bersederhana di bulan Ramadan ini, tetapi saya nak kongsikan filem terakhir yang diterbitkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ialah Laksamana Do Re Mi pada tahun 1972, dan lagu terakhir yang digubah dan juga dikarang oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ialah lagu Air Mata di Kuala Lumpur yang dinyanyikan sendiri oleh Allahyarham Puan Sri Saloma Bidwanita Negara. Jadi salam takziah dan juga sama-sama kita mendoakan semoga Allah mencucuri rahmat kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan Allahyarham Puan Sri Saloma, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey, dan nampaknya sampai di sini saja, insya-Allah esok kita akan berjumpa lagi waktu yang sama bersama dengan rakan-rakan host yang lain. Insya-Allah. Sekian daripada saya Raja Sufia Raja Arif dan juga saya Ismail. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.